daripada Allah Subhanahu Wa Taala, serta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan diri kita dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sesungguhnya sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepadanya, tidak ada siapa lagi yang mampu untuk menyesatkannya, dan siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan, tidak ada siapa lagi yang mampu memberi hidayah kepadanya. Ketahuilah bahawa sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, dan semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua perkara bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Semoga kita dijauhkan daripada perkara bid'ah, sesat dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini terkejut terkejut melihat Masya Allah sambutan daripada abang-abang. Jazakumullah khairan katsiran. Tengok wajah-wajah yang bersinar kan pagi-pagi ni, bukan jalan-jalan kan. Kita tinggalkan yang biasa-biasa tu. Ni bukan jalan-jalan, pukul 8 suku dah ceria dah, maknanya dah cergas. Masya Allah, ada yang datang dari jauh, Bapak Azli. Jazakallah khairan katsiran. Ini sebenarnya Allah pilih kita untuk kita tengok berapa ramai lagi orang di luar sana yang masih tidur kan. Masih tidur. Kita perlu bersyukur Allah pilih kita untuk datang ke majlis ilmu, untuk mendengar. Sekurang-kurang kita dengar ayat Al-Quran, sekurang-kurang kita dengar hadis. Kita tak rugi apa-apa, walaupun kita tak buat balik sesuatu yang bermanfaat ilmu hari ini pun, kita tak rugi kerana masa 2 jam yang kita guna, ataupun dekat dengan 2 jam atau kadang-kadang lebih 2 jam kan. Kita tak rugi mendengar sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik hidayah. Kita tak rugi mendengar, sedang orang lain tidur, kita ada saham mendengar. Kita cuba, jangan kita sekali-kali take it for granted apabila kita datang. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW. Ini sebab ikut terkejut hari ini. Kita mula dengan hadis juga. Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisnya hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah kenal kan? Tak pelik bunyi. Malaikat sayyarah kan. Sayyarah tu kereta yang kita tak boleh. Kereta tu diberi nama sayyarah kerana dia banyak berjalan, banyak bergerak. Sair daripada sara berjalan. Dia ada sayyarah. Sayyarah ni banyak bergerak. Kereta kenapa diberi nama sayyarah? Kerana dia banyak bergerak. Memang tugas dia bergerak kan. Dan malaikat pun ada diberi tugas untuk bergerak ni. Dia datang ke muka bumi, dia tengok mana-mana, dan dia akan berhenti. Bila tempat dia berhenti? Di majlis ilmu. Kan kita pernah dengar orang kata malaikat ni melabuhkan sayap dia, redha dengan orang yang berada di majlis ilmu. InsyaAllah kita harap kita daripada golongan tersebut kan. Dan Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, melangkah satu langkah untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dia untuk sampai ke surga. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dia jalan untuk sampai ke syurga? Kerana tidak ada jalan untuk sampai ke syurga melainkan dengan ilmu. Betul tak? Untuk beramal dengan amalan yang sahih, kita perlu ada ilmu. Sebab itu maksud Allah mudahkan kita jalan ke syurga. Jadi malaikat tadi dia datang dan dia labuhkan sayap dia kerana redha kepada orang yang menghadiri majlis ilmu. Ilmu apakah lagi yang lebih mulia daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada lagi ke perkataan yang lebih mulia daripada tu? Tak ada dah kan. Jadi kembali pada hadis kursi tadi, malaikat sayyarah. Ini gabungan pelbagai hadis yang berkaitan dengan majlis ilmu. Malaikat sayyarah, dia akan berhenti. Bila dia berhenti, dia naik pada Allah, dia report. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu pun report mereka, Allah lebih mengetahui, betul tak? Tapi Allah tanya supaya kita boleh belajar. Allah tanya malaikat, apa yang kamu tengok mereka lakukan? Mereka berkumpul, apa yang kamu tengok mereka lakukan? Malaikat kata mereka meminta untuk dimasukkan ke dalam syurga dan untuk dijauhkan daripada neraka. Pendekkan cerita, banyak kali lah malaikat ni, sebab dia sayyarah, turun naik kan, gitu kan. Jadi pendekkan cerita, hadis tu hadis yang kursi yang panjang sikit. Pendek cerita, kesimpulannya Allah kata kepada malaikat, bagi mereka apa yang mereka inginkan, diampunkan dosa dan dijauhkan daripada neraka, serta dimasukkan ke syurga. Lepas tu malaikat tengok ada orang ni, salah seorang daripada yang hadir, dia ni tak niat pun untuk datang majlis ilmu, ya Allah. Dia nampak ada majlis ilmu, kemudian dia datang dan dia duduk. Adakah ini akan mendapat ganjaran yang sama? Malaikat pelik lah kan, sebab Allah suruh bagi syurga, bukan benda yang jalan-jalan.
Allah suruh bagi syurga, Allah suruh jauhkan daripada neraka, Allah suruh ampunkan dosa bagi orang yang datang ke majlis ilmu. Sebab tidak ada niat lain untuk dia datang ke majlis ilmu, kecuali untuk mengetahui perkara yang sebenar dan beramal dengan amalan yang sebenar mengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat tanya kepada Allah, dia ni satu kali ni dia datang, dan dia bukan berniat untuk mencari ilmu, dia singgah nampak orang duduk, dia duduk juga. Lepas tu Allah kata dia pun akan mendapat ganjaran yang sama, kerana dia datang ke dalam majlis. La yashqa minhu jalis, dia duduk bersama mereka. La yashqa fihi jalis. La yashqa ni tidak akan kecewa, itu maksud la yashqa, tidak akan kecewa walaupun seorang yang berada dalamnya. Satu orang dalam dia gini, yashqa tu daripada perkataan syaqi. Syaqi maksudnya orang kecewa. Lawan dia adalah sa'id. Sa'id maksudnya orang bahagia, kecewa dan bahagia. Dua ini adalah dua golongan yang ada di hari akhirat nanti. Di hari akhirat tidak ada golongan ketiga. Ada golongan yang bahagia dan golongan yang kecewa. Allah sebut minhum syaqiyyun wa sa'id. Jadi kalau Allah kata tak ada orang yang kecewa, maksud Allah apa? Tak ada ahli neraka di situ, sebab dia akhirat sana syurga dan neraka. Sa'id dia masuk ke syurga, dia bahagia. Syaqi dia masuk ke neraka, orang yang kecewa. Dia telah kecewa dengan perbuatan yang dilakukan, apa yang telah dilakukan di dunia ini, tidak membawa dia tidak maknanya menggunakan masa itu untuk invest untuk akhirat dia, yang boleh membawa perkara-perkara yang boleh membawa dia ke syurga. Faham kan? Jadi dalam hadis itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ni hadis qudsi. Kita sebut hadis dulu, kita sebut Allah kan. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah, perkataan itu perkataan Nabi, bukan perkataan Allah. Kita sebut apa? Hadis qudsi. Okey, tapi kalau perkataan itu perkataan Allah, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran lah. Dua-dua datang daripada Nabi, kan? Allah sendiri kata dalam hadis qudsi, dia sebut la yashqa minhum jalis. Tidak ada satu orang pun yang kecewa daripada majlis tersebut. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dalam golongan mereka. Sekurang-kurangnya kita tidak rugi. Ini investment kita untuk akhirat. Dan yang lebih elok daripada itu, apa yang kita dapat hari ini kita amalkan. Itu maksud kita yang sebenar. Kita nak amalkan perkara yang sahih dan meninggalkan apa yang Nabi larang tadi, yang kita sebut dalam mukaddimah, 3 benda. Apa dia yang kita nak jauhkan diri kita? Semoga Allah jauhkan kita daripada perkara bid'ah, kesesatan dan neraka. Yang ni kita paling takut. Amin ya rabbal alamin. Itu pendahuluan kita, kan? Dan insya-Allah hari ni kita masuk ke, tak perlu dah ulang kaji. Tadi dah kira kata-kata semangat ada. Mukaddimah tu. Mukaddimah cara yang berbeza dari sebelum ni. Sebelum ni kita mukaddimah kita ulang kaji. InsyaAllah kita istiqamah. Hadis seterusnya, bab sifatus salah. Sifatus salah, bab sifatus salah. Bab sifat-sifat sembahyang. Sifat semua tahu apa makna dia? Sifat ni makna ciri-ciri. Ciri-ciri. Bahasa Melayu panggil sifat juga kan? Betul tak? Sifat juga kan? Ke apa? Teringat je sifat 20 tadi. Macam mana? Sifat maknanya ciri-ciri. Ciri-ciri besar, kecil, itu maksudnya kan? Tapi kalau kita sebut sifat solat kita, maknanya ciri-ciri solat kita, bagaimana cara duduk bangun dia. Hadis yang pertama di bawah bab ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza qumta ila shalah, sekiranya kamu bangun untuk menunaikan sembahyang. Maknanya sekiranya kamu hendak menunaikan sembahyang, belum lagi sembahyang, hendak menunaikan sembahyang, fa asbighil wudu, hendaklah kamu menyempurnakan wudu. Asbigh ni sampaikan, sempurnakan anggota wudu. Kalau sampai ke siku, sampaikanlah dia ke siku walaupun air sejuk, kan? Itu maksud asbigh. Ini kita tak sampai lagi musim sejuk. Kalau dah sampai musim sejuk nanti abang-abang pergi ke Azur ke apa semua kan, sikit-sikit itu je tak. Nabi sebut asbiril wudu. Asbiril wudu. Sempurnakan wudu. Sempurnakan air wudu. Thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian hendaklah kamu mengarah ke arah kiblat dan bertakbir.
Di dalam hadis ni kita tengok, kalau kita nak sembahyang, syarat yang pertama ialah wuduk lah ni, berwuduk. Daripada sinilah ulama mengatakan wuduk itu adalah syarat untuk sah sembahyang. Kan kita akan belajar lepas ni, ada 9, bukan akan belajar, ada belajar kan, ada 9 syarat untuk sah sembahyang, untuk sah solat kita. Antaranya ulama kata dalam syarat tu adalah mengambil wuduk, taharah. Dan taharah minal hadas, dia panggil, daripada hadas. Hadas ni impurity yang kita tak nampak, spiritual impurity. Jadi bagaimana mereka boleh kata benda tu syarat? Kerana hadis ni yang depan kita. Kan Nabi kata perlulah kamu ambil wuduk. Benda ni suruhan. Bila suruhan membawa kepada wajib. Kerana itulah wajib ambil wuduk sebelum sembahyang. Kita baca semua hadis dulu, lepas tu dikeluarkannya hurai balik. Boleh? Thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah kamu ke arah kiblat dan bertakbir, mulakan takbir. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagi kamu daripada ayat Al-Quran. Mana tak perlu pilih surah yang payah-payah. Apa yang kita mudah untuk kita baca, kita baca. Kan? Ada Pak Imam pilih surah yang payah-payah, kemudian dia sendiri pun tak ingat tengah-tengah. Mengganggu kekhusyukan dia dan orang lain juga. Jadi yang Nabi suruh pilih surah yang mudah untuk kita, macam yang kita tahu. Thumma rka', kemudian rukuk. Nabi sebut, kemudian baca Quran. Bila dah takbir, baca ayat Al-Quran yang mudah bagi kamu, kemudian rukuk hatta tatma'inna raki'an, sehinggalah kamu tatma'in. Perkataan yang terhasil daripadanya perkataan tama'ninah, kan, dekat-dekat kan, yatma'inna raki'an. Yatma'in, perkataan asal dia itma'anna ni memberi makna tenang, sehingga kamu tenang dalam keadaan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tenang dalam keadaan rukuk. Dan abang semua dah tahu apa makna tamakninah kan? Siapa yang ingat kat sini? Siapa yang ingat apa makna tamakninah dalam istilah Syafi'i? Berhenti seketika, berhenti walau bilahzah. As-sukun ba'da harakah. As-sukun ba'da harakah walau bilahzah. Sukun maksudnya berhenti. Sukun tu maksudnya tenang, berhenti, tidak bergerak. Itu maksud dia lawan bergerak. Sukun maksudnya lawan bergerak. Harakah maknanya bergerak, tapi dalam bab tajwid lain pula. Harakah maknanya baris, sukun maknanya tanda mati. Di sini sukun memberi makna tidak bergerak, harakah memberi makna bergerak. Jadi ba'da memberi makna selepas, sukun maknanya tidak bergerak selepas pergerakan. Kan kita daripada dipanggil, bila kita takbir intiqal tu, kita daripada bangun hendak rukuk, bergerak betul tak? Jadi Nabi sebut di sini farka' hatta yatma'inna raki'an. Rukuk sehingga kamu tenang, tidak bergerak dalam keadaan rukuk. Maknanya tak boleh rukuk pun terus bangun balik. Kena ada waktu sukun, waktu yang tak ada movement. Itu maksudnya. Walau bilahzah, walaupun seketika. Faham kan maknanya tamakninah ni kan? Lepas tu thumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman, hatta ta'tadila qa'iman. Seketika ni berapa kadar ada Ustaz? Seketika tak ada kadarnya. Seketika je. Ketika apa maksud? Apa definisi ketika? Saat. Kalau saat Allah Alam, aku tak tahu. Yang penting satu portion daripada masa. Kan? Itu je lah. Maknanya ada waktu berhenti, dia tidak macam bumping terus. Kan? Sebab ada dalam hadis pun Nabi sebut, Nabi larang jangan kamu solat seperti ayam mematuk. Kan ayam matuk, itu yang dimaksudkan tak ada tamakninah. Okey, sebab ulama kata walau bilahzah, dia kena ada sukun selepas harakat, kena ada berhenti tenang selepas daripada pergerakan walaupun seketika. Dulu belajar yang kata seketika ni sekurang-kurangnya subhanallah. Tak, kau tak pernah jumpa. Kalau dia kata di mazhab Syafi'i, kau baca kitab antara kitab Syafi'i kan, antara kitab fiqh Syafi'i tidak ada. Bahkan Syafi'i hanya menyebut walau bilahzah. Walau bilahzah. Lahzah tu kita cari sendirilah definisi dia. Dan kalau buka kamus tak ada definisi lahzah, definisi seketika ni dengan kadar sebutan subhanallah. Subhanallah tu
bersama dengan satu sama. Wallahu alam. Tapi kalau kita sebut macam tu, perkataan lain pun ada, kenapa kita pilih subhanallah? Kan? Dia benda macam ni sebenarnya, benda macam ni adalah jarum syaitan. Jarum syaitan. Betul. Syaitan dia pandai kalau dia nak tipu orang yang nakkan kebaikan, orang yang nak cari tentang sembahyang. Dia tak boleh tipu minum arak kan, tinggal solat, boleh? Tak boleh. Tapi dia tetap nak kita masuk ke neraka. Tiga benda tadi, seburuk-buruk benda itu dia punya tujuan dia. Betul tak? Dia akan masuk ni, dia akan buat kita reka benda baru. Kita reka benda baru. Be kreatif dia kata. Kan kita nak mudahkan istilah. Padahal kita dah faham pun istilah seketika tu, kita faham kan? Kan betul tak? Kita faham istilah seketika. Be kreatif. Make it easy to understand kan? Mulalah keluar. Sekadar subhanallah, sekadar la haula wala. Dia jadi kreatif bab ibadah. Sedangkan kreatif bab ibadah adalah benda yang paling buruk. Itulah bid'ah. Dia perkataan ibda' kreatif. Bid'ah, ibda' positif, dan kreatif dan positif. Tapi kalau dah bid'ah, negatif. Bunyi sama kan? Bunyi dekat. Satu negatif, satu positif. Ibda' tak apa. Kita ibda' ni dalam bab dunia, tak apa, kita kreatif. Buat kereta kan, buat kereta boleh terbang ke apa ke, ikutlah. Yang tu tak apa, yang tu panggil kreatif. Tapi kalau kita reka dalam bab agama, kita tak panggil kreatif. Yang tu kita panggil bid'ah. Kreatif yang negatif, itu maksud bid'ah. Okey. Dalam bab agama kita tak boleh kreatif, kita kena disiplin, berdisiplin. Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, kita elok, kita tinggal. Okey, kerana Nabi itu dia tunjuk model yang paling baik, paling mulia bagi kita. Kalau dia tinggal, maknanya elok kita tinggal. Okey, dan kita sampai dah. Thumma irfa' hatta ta'tadil qa'iman. Tadi kita rukuk, irfa' ni bangun, Nabi kata. Kemudian bangunlah sehingga kamu ta'tadil qa'iman. Kamu tegak berdiri. Kamu tegak berdiri. Maknanya janganlah pula kita tak sempat lagi tegak badan kita, terus kita pun sujud. Tak sempat tegak, tak boleh. Kan, sebab Nabi kata hatta ta'tadil qa'iman, sehingga kamu tegak berdiri. Ketika sami Allahu liman hamidah tu kena tegak berdiri. Thumma masjud, kemudian kamu sujud. Selepas pada itu kamu sujud. Betul kan dengan solat kita? Alhamdulillah, setakat ni betul kan? Hatta tatma'inna sajidan. Hatta tatma'inna sajidan, sehinggalah kamu, sama juga perkataan tatma'in, kamu tenang dalam keadaan sujud. Tenang di sini bukan makna tenang hati kita, tidak kan, macam tu lambat lah kan. Tenang di sini maksud tamakninah tadi, yang itu berhenti seketika walaupun satu ketika, satu lahzah, satu ketika. Berhenti sejenak walaupun satu ketika. Thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan. Tadi kita dalam keadaan rukuk, kemudian Nabi kata bangun sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Itu kerana itu kita lakukan duduk antara dua sujud. Thumma masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi. Nabi sebut detail ibadah kita ni kan, tak perlu kita nak ikut-ikut orang. Kemudian kamu sujud sehinggalah kamu tenang dalam keadaan sujud. Thumma fa'al dhalika fi salawatika kulliha. Kemudian lakukan perkara tadi semua ni Nabi syarahkan daripada awal sehingga selesai satu rakaat. Kemudian Nabi kata, buatlah perkara ini dalam sembahyang kamu kesemuanya. Semua sembahyang caranya begini. Sebab itulah kita, bila Nabi jelas sekali yang penting, buatlah begini dalam setiap sembahyang kamu. General tak lafaz ni? Sentence ni general tak? General, sebab Nabi kata semua ni penting lah. Usul fiqh kena belajar. Mana yang general, mana yang ada syarat, mana yang macam-macam lah, kena belajar. Kalau memang kita kena belajar sebenarnya usul fiqh, kalau ada masa lah bagi abang-abang. Kalau tak belajar usul fiqh, jangan mudah bercakap tentang agama. Yang mudah nak cakap halal ke haram, tak boleh. Tak boleh mudah-mudah ringan lidah, tak boleh. Kan, banyak benda kita kena belajar. Takut kita salah. Jadi yang belakang sekali ni, yang Nabi sebut ni, sembahyang kamu kesemuanya. Nabi dia orang yang paling pandai bahasa Arab kan. 4 tahun dia pergi ke mana? Siapa ingat? Sirah Nabi sikit, saya ingat. 4 tahun pertama hidup dia pergi ke mana?
pasti semua dah boleh jawab pada pasti. Adik kata pada pasti. Ha? 4 tahun pertama dia dihantar oleh ibu dia Aminah ke mana? Okeylah, cakaplah siapa yang jaga dia? Halimah daripada kabilah Sa'diyah. Itu maksud dia. Daripada kabilah Sa'ad. Itu maksudnya Halimah Sa'diyah. Halimah dari kabilah Sa'ad. Jadi Aminah apa? Orang Saudi tu. Sa'ad ini Sa'ad. Allah alam, tak tahu dah. Okey. Jadi Nabi mak dia Aminah hantar dia untuk dia belajar. Kenapa kita cakap kenapa Aminah hantar ke Bani Sa'ad? Kenapa? Dia sebenarnya bukan pilih Halimah Sa'diyah. Tak. Dia pergi hantar ke Bani Sa'ad. Dia nak hantar ke Bani Sa'ad kerana orang Arab pada waktu itu menghantar anak-anak mereka ke Bani Sa'ad untuk mempelajari bahasa dia pure. Okey? Jadi Aminah hantar orang yang ternama pada waktu itu, bangsawan Arab pada waktu itu, dia akan hantar anak ke sana. Boarding school kan ke apa? Akan hantar anak ke sana. Dia hantar ke Bani Sa'ad dan Halimah Sa'diyah panggil apa? Bertuah lah. Mendapat dia tak, sebab dia pun tak tahu ini akan jadi Nabi. Yang penting bila Nabi Muhammad datang, keberkatan yang datang bersama Nabi Muhammad SAW. Dia pada waktu itu miskin, kambing dia tak mengeluarkan susu, datang Nabi Muhammad SAW, semua gemuk. Semua gemuk. Okey. Jadi nak cakapnya Nabi Muhammad pandai kita bahasa Arab. Kalau tak sia-sia lah dia dihantar ke Bani Sa'ad, sia-sia lah Aminah hantar dia ke Bani Sa'ad. Nabi Muhammad ni orang yang paling pandai bahasa Arab, dan dia adalah orang yang satu-satunya tak bercakap Arab dengan kesalahan. Hadis dia pun dijadikan dalil dalam penghujatan bahasa Arab selain daripada Al-Quran. Faham kan? Maknanya orang Arab sendiri cakap Arab ada salah ke tak? Ada salah. No. Bahasa Arab bukan main-main. Salah baris ada. No. Payah nak jumpa. Cikgu kita sendiri yang mengajar kadang-kadang salah. Mula-mula je dia start syarahan dia dengan bahasa Arab yang Quran punya ni, bahasa Arab Fusha. Lepas tu habis campur macam-macam lah. Keluar semua lah, bahasa Mesir, bahasa apa semua keluar. Tak ada dah baris-baris tu, tak jaga lah. Maknanya susah sebenarnya untuk kita menguasai bahasa Arab. Orang Arab sendiri pun susah. Yang penting cakap Nabi adalah orang yang tak salah bila dia cakap bahasa Arab. Power kita bahasa Arab dia. Power. Yang ni kita perlu sepakati. Nabi Muhammad SAW power dalam bahasa Arab dia. Bila dia kata semua, adakah dia maksudkan benda lain? Kita faham Nabi pandai kita bahasa Arab. Pandai. Kalau dia nak masukkan benda lain, tak boleh ke dia pilih perkataan lain? Kan? Ini bukan budak-budak yang kamu dia ini bukan budak-budak. Nabi Muhammad SAW orang yang paling pandai bahasa Arab. Bila dia sebut satu perkataan, kita faham. Itu yang dikehendakinya. Bila dia sebut semua ke tak? Semua. Sama dalam bid'ah tadi. Dia sebut semua kan? Semua. Dia bukan budak-budak. Kita sedap-sedap kita pergi kata bila Nabi sebut semua, separuh saja yang dolalah je Nabi kata yang jahat. Ada bid'ah hasanah. Pandai kita pula pada Nabi dalam bahasa. Kan? Orang yang tahu bahasa Arab takut nak cakap macam tu. Sebab kita tahu Nabi dia pandai pada kita bahasa Arab. Kita yang tak tahu apa-apa, mudah atas lidah kita. Jangan. Semua yang terlafaz oleh lidah kita tanpa ilmu, malaikat tulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang keluar daripada mulut kita, daripada lidah kita, daripada perkataan kita, kecuali ladayhi raqibun atid, ditulis oleh malaikat. Okey? Lidah kita jaga-jaga. Kita tak tahu, bila lagi dalam agama, jangan bercakap. Semua tu Allah tulis ke atas diri kita, against diri kita nanti. Kan? Jadi Nabi di sini Nabi sebut semua. Jangan kau nak cakap isu ni. Ramai orang bila dia tengok hadis, dia tak pergi secara mendalam. Kita nampak. Kemudian lakukan perkara ini dalam solat-solat kamu kesemuanya. Memberi makna solat kita secara generalnya perlu ada rupa gambaran seperti yang Nabi cakap tadi. Maknanya berdiri, takbir, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara sujud, kemudian tahiyat, dah selesai lah. Kan? Maknanya semua sembahyang kita perlu ada gambaran yang seperti ini. Sebab last kali Nabi kata lakukan perkara ini dalam kesemua kita stres. Kita highlight perkataan semua. Kan? Faham kan apa ni? Abang kan?
semua. Kecuali perkara solat yang lain Nabi ajar lain. Macam solat, kita akan jumpa nanti solat apa yang dia lain sikit. Jenazah lain. Lagi? Solat raya, sebab ada takbir sunat kan. Lagi. Jadi solat apa lagi? Gerhana lagi. Akak tadi bunyi lain sikit. Solat apa? Solat apa? Kreatif tu. Ada. Okey, jadi solat istisqa sama je, istisqa sama. Syukur. Solat syukur. Solat yang lain kebanyakannya kita bagi contoh tadi, solat jenazah lain. Tak ada hai'ah seperti ini. Maknanya tak ada kaedah seperti ini. Kemudian solat apa tadi yang kita cakap tadi? Kusuf. Solat gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kusuf ataupun khusuf. Khusuf untuk bulan, kusuf untuk matahari. Yang ni abang pernah dengar tak ni solat ni? Tak ada masalah, tak pernah dengar pun. Ikut aku tak pernah dengar dulu. Bahkan ikut solat tu, masa tu duduk hafal Quran dalam masjid. Tiba-tiba gerhana matahari, kita tak tahu apa-apa, mula-mula datang kan. Nampak orang solat, jadi solat jugalah. Pak Imam solat dekat Kurtubah, masjid Kurtubah. Pak Imam solat, kita nampak dia solat, kita solat ada 1-2 saf solat. Lepas tu punya dah lama, dah nak baca kuat, kita dah hati sudahlah aku solat apa ni. Punya lama dia baca. Lepas tu dia rukuk, alhamdulillah kita kata kan. Lepas tu dia bangun, dia baca balik. Tak apa lagi, sabar sebab nampak semua orang lain solat, sabar. Lepas tu dalam hati, sudahlah aku apa benda aku buat tadi, sesat dah aku kan. Balik-balik kita tanya abang-abang apa ni, solat gerhana rupanya. Solat apa? Gerhana. Kita memang tak tahu. Sebab negara kita kalau gerhana tak ada orang di masjid, orang bawa filem, tengok kan. Betul tak? Pakai spek hitam lah, filem lah. Betul tak? Tak sekolah-sekolah ada. Sepatutnya dianjurkan oleh agama Islam waktu gerhana, bukan kita keluar, tak. Kerana kita sebenarnya sepatutnya takut. Bila gerhana, kalau contoh gerhana matahari, sepatutnya terang, tetapi kita dapati macam malam. Tak takut kan? Sepatutnya kan. Bila waktu tu kita minta, ya Allah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala benda ni, jadikan dia kebaikan bagi kita. Dan Nabi anjurkan, Nabi kata gerhana tu dia tidak berlaku kerana sesuatu yang menyedihkan apa, tak. Dia hanya, matahari ni hanya matahari ke semualah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dia lakukan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kan? Kemudian dia adalah satu tanda petunjuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu pagi boleh jadi macam malam. Bukankah itu kuasa bagi orang yang berfikir? Kan? Jadi kita dah tahu dah benda gerhana ni macam ni. Tak perlu nak bawa filem ke apa-apa kita dapat kan. Nabi anjurkan, agama Islam anjurkan kita baca Al-Quran pada waktu tu dalam sembahyang kita. Diajarkan solat kusuf dan khusuf. Dan memang pelik, maknanya sembahyang tu pelik bagi orang yang tak pernah tahu. Jadi biasalah, tak tahu tu adalah perkara biasa. Tak tahu adalah perkara biasa. Yang perkara yang tak biasa, bukan calang-calang, ialah orang yang tak tahu tapi merasakan dia tak tahu. Ini bahaya. Perasaan tahu. Yang ni yang bukan jalan-jalan, yang ni bahaya. Yang ni nak ubati susah. Letih orang yang nak ubat dia tu. Cikgu dia penat. Sebab dia rasa dia yang tahu, cikgu tak tahu. Kan? Orang yang ajar dia tak tahu, awak tak tahu, salah awak buat ni, saya buat betul. Itu masalah. Jadi kita harapkan, kita minta daripada Allah supaya kita jadi daripada golongan orang yang tak tahu, bukan daripada golongan orang yang perasan tahu. Jadi bukan satu keaiban untuk kita kata tidak tahu. Bahkan itu satu pujian, kamu mengetahui yang kamu tidak tahu. Alhamdulillah. Kan? Mudah untuk orang lain ajar, mudah untuk kita ikut petunjuk. Sebab tak ada orang yang lahir-lahir suruh tahu, tak ada. Tahu hanya dengan cara belajar, bukan keaiban untuk kita kata kita tak tahu. Jadinya nak cakap di sini, kita fahami satu benda yang kita boleh fahami di sini ialah, dah penting benda ni, segala bila kita sebut sembahyang, ini sepatutnya kaedah je. Bentuk gambaran sembahyang tu sepatutnya jadi macam dalam hadis ini, kecuali yang Nabi tunjuk lain, macam solat khusus, Nabi ada buat ke tak? Yes, Nabi ada buat. Jadi yang tu tak apa, nak lain pun. Solat jenazah Nabi ada buat ke tak? Nabi ada buat. Yang tu tak apa, walaupun kita namakan solat kan? Tetapi ada setengah-setengah sembahyang yang bentuknya berlainan.
bentuknya berlainan dan tidak ada dalil. Sebab dalil general, sembahyang kena jadi dalam bentuk ni, betul tak? Siapa boleh teka sembahyang apakah itu? Sembahyang apakah itu yang menjadi isu? Jadi isu besar. Antara sebab orang tuduh Wahabi dengan tak Wahabi. Solat apa? Solat apa? Sepatutnya ini yang sebenarnya yang kita ukur hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab dia kata semua ada sebab. Dia kata setiap perkataan dia ada sebab walaupun kita tak nampak. Dan ilmu hanya Allah bagi pada orang ikhlas mencari ilmu. Orang yang takwa pada Allah, Allah bagi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah sebut dalam ayat Quran, takutlah kamu kepada Allah, barulah Allah bagi ilmu. Allah ajarkan kepada kamu. Takut kamu kepada Allah, Allah ajarkan kepada kamu. Kalau kamu takabur, kamu baca hadis, kamu tak dapat maklumatnya, tak dapat ilmunya. Tapi kalau kamu ada ketakwaan, berdasarkan level ketakwaan kamu itu, ilmu kamu akan ambil daripada hadis tersebut. Kan? Orang baca hadis ini, tapi ada orang dia dapat banyak ni ilmu, ada orang dapat lebih, ada orang dapat sikit. Atas level apa tu? Allah bagi, sebab ilmu Allah yang bagi. Wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun, ma lam takun ta'lam. Wa yu'allimukum ma lam takun ta'lam. Allah mengajar kamu apa yang kamu tak tahu. Siapa yang ajar kita sebenarnya? Yang kita perasa kita pandai, kita tahu, kita berilmu kan? Siapa yang cakap orang fasik lah, orang jahil lah, apalah. Kita perasan kita tahu kan? Walaupun kalau kita betul-betul tahu, siapa yang ajar kita untuk kita takabur tu? Allah. Sepatutnya kita bersyukur kalau kita ada ilmu. Okey, alhamdulillah. Kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah pada saya, buat saya rasa nak belajar sikit ke, kan? Rasa nak buka buku sikit, nak datang majlis ilmu sikit, saya tak ada ilmu ni. Jadi kita bukan hina orang yang tak tahu. Kalau dia sesat, kita tak hina, kita tak cakap dia fasik ke apa ke. Tak. Patut kita bersyukur aku tak jadi macam dia. Kan, betul tak? Dan kita amalkan yang sahih. Kerana kita tak boleh takabur, itu bukan usaha kita, Allah yang memberi kita ilmu. Di sini ada orang dia boleh nampak, alhamdulillah saya nampak dah solat tadi sepatutnya jadi dalam keadaan begini. Sebab Nabi kata ini merangkumi semua sembahyang. Sembahyang kamu lakukan semuanya begini. Kan, kecuali kalau aku lakukan yang lain dalam solat-solat tertentu, maka kamu lakukan. Yang tadi yang Cik Eli sebut tu, tidak ada Nabi pernah buat, tak ada Nabi buat. Jadi bagaimana kita mampu buat sedangkan hai'ah perbuatan dia berbeza dengan yang Nabi kata ni. Dan dalam keadaan yang Nabi dalam waktu yang sama Nabi sebut sembahyang kamu jadikan ia seperti ini. Kesemua sembahyang kamu jadikan ia seperti ini. Maknanya kan nak buat solat tasbih kena buat macam ni. Dan kena ikut baca bacaan pun sama juga yang bacaan yang Nabi ajar. Kan? Maknanya betul ke salah kalau kita pernah buat, kita tak tahu sebelum ni, afallahu amma salaf. Allah dah ampunkan, dan Allah dah ampunkan kepada umat dia 3 perkara. Kakak-kakak dah hafal kan 3 perkara tu kan? Nabi sebut kepada kita, Allah dah ampun. Kita tak perlu takut apa yang sebelum ni kita tersalah. Memang tak ada masalah, sebab kita tak tahu lagi sebelum ni 3 benda yang Allah dah ampunkan kita. Yang pula kita kata, Allah aku dah buat salah dah banyak dah sampai umur sekarang baru nak ni. Tak. Alhamdulillah kita tahu sekarang. Kalau kita tinggalkan, Allah dah ampunkan yang lepas yang kita tersalah memang dah diampunkan, bukan kita sengaja. Yang mana Allah akan kira bila kita dah tahu kesalahan, kita tetap lakukan. Kan, ingat ke tak ni 3 perkara yang Allah dah ampunkan ni? Innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Satu, nombor 1 tersalah. Jika kita tersalah, kan dulu kita tahu kita tersalah, Allah dah ampunkan. Nombor 2 terlupa. Kita dah tahu tapi lupa. Tak berdosa. Solat kita terlupa. Kita tahu solat wajib bagi kita, tiba-tiba kita terlupa solat zuhur. Sibuk sangat kan? Sibuk sangat. Pergi solat asar, tak waktu asar, baru solat asar. Lepas tu zuhur tak solat lagi, terlupa kan? Zuhur tak solat lagi. Ya. Dosa tak kita? Tak berdosa. Tapi kena inilah, yang itulah ada qada sebab kita terlupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih. Akak-akak, terpaksa. Apa yang kamu dipaksa, paksa melibatkan nyawa. Orang paksa ni melibatkan nyawa, kan? Jangan solat, tak solat aku tembak. Orang tak pisau kat sini. Kalau solat aku tembak, dia kata. Kalau tak minum arak, tembak. Tak ada apa-apa, tak berdosa lah minum arak, kan? Macam itulah. Tak solat itu memang kena qada. Tak solat
Sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut orang yang tertidur. Kalau dia tertidur, dalam hadis dia, kalau tertidur qada. Tertidur maknanya kalau kita nak qada ni adalah satu ibadah ke bukan? Ibadah betul tak? Ibadah kena ada sebab yang sama. Kena ada sebab yang sama. Ada 6 perkara untuk menjadikan ibadah kita tu mengikut sunnah Nabi. Panjang lah pula jadi nak cerita ni. 6 perkara, 7 perkara, 8 perkara. Nak tahu ni? Minum air dulu. Kita minum dulu. Okey. Hadis pun tak syarah lagi ni. Gini, sebab dah tanya kan. Kita ulama rahimahumullah, Allah ampunkan mereka dan Allah berikan jalan pada mereka. Mereka ni dia baca Al-Quran, dia kaji hadis, kemudian dia nak memudahkan kita, dia keluarkan kaedah daripada tu. Kan? Antara kaedah yang mereka boleh ambil daripada Al-Quran ni berkaitan dengan bab ibadat, mereka dapati bahawa sebenarnya semua perkara selain ibadah, hukum asal dia adalah mubah. Mubah ni maknanya harus. Hukum asal dia boleh buat. Hukum asal dia tidak haram, halal. Segala perkara lain yang tidak melibatkan ibadah adalah boleh tak kita buat? Boleh. Walaupun spaghetti tak ada zaman Nabi, tapi tiba-tiba sekarang ada spaghetti kan, cheesecake dan sebagainya, boleh tak kita nak makan? Boleh. Tidak dikira bid'ah. Bid'ah ni buat cheesecake ni tak ada zaman Nabi. Tak, sebab ini bukan perkara ibadah. Kan? Tak tertanya pula kita kenapa kita makan benda-benda tak ada zaman Nabi. Betul tak? Tiba-tiba datang Pajero, kita kata naik Pajero bid'ah. Pajero dengan cheesecake sama je, sebab dulu bukan ibadah. Okey, jadi reka lah nak reka apa sahaja dalam perkara selain ibadah boleh. Sebab hukum asal dia adalah boleh. Ini ulama keluarkan daripada Quran dan hadis, kaedah. Okey, kemudian perkara yang berkaitan ibadah, mereka kata bahawasanya segala perkara ibadah hukum asalnya haram. Kerana itulah kita memerlukan dalil baru kita boleh lakukan. Sembahyang, kalau Nabi tak ajar, Nabi tak suruh, hukum sembahyang adalah haram kita lakukan. Kenapa sembahyang kita boleh lakukan? Kerana ada dalil Nabi suruh dan Nabi sendiri buat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Sama juga puasa. Puasa ke apa ke, kalau kita lakukan pandai-pandai, kita tak ada syariat yang mengatakan boleh puasa. Tiba-tiba kita nak puasa, boleh ke tak? Tak boleh, kita memerlukan dalil. Nabi suruh puasa, barulah puasa itu jadi wajib pada bulan Ramadan, dan jadi boleh kita nak lakukan pada bila-bila masa. Okey? Jadi ibadah semuanya hukum asal dia haram. Bila kita dah consider sesuatu perkara itu sebagai ibadah, haram kita lakukan kecuali ada dalil. Okey? Jadi sekarang ni kita nak determine dulu, nak consider qada tu ibadah ke bukan? Ibadah ke bukan qada? Semua orang akan cakap qada ibadah. Bahkan kerana qada itu ibadah lah kita buat. Kan? Betul tak? Bahkan bukan ibadah, kita tak dapat pahala, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, kenapa kita buat? Apa sahaja yang mendekatkan diri kepada Allah dan niat kita untuk mendapat pahala, dia jadi ibadah. Istighfar kita jadi ibadah, tasbih kita jadi ibadah, selawat kita jadi ibadah. Sebab semua ni kita lakukan untuk pahala ke tidak? Untuk pahala. Kalau untuk lakukan kerana pahala, ia jadi ibadah. Tetapi ibadah bukan semuanya mendatangkan pahala seperti yang kita niatkan. Betul tak? Cuba fikir. Tidak semua amalan ibadah boleh memberi pahala. Kalau ibadah ini mengikut ajaran Nabi, maka hukumnya jadi halal kerana ada dalil, kan? Maka selepas itu barulah dapat pahala sekiranya dilakukan dengan ikhlas. Bahaya. Nampak tak? Bukan sesimpel yang kita rasa sebelum ni. Oh, saya banyak ibadah, saya buat niat kerana Allah, terus dapat pahala. Tak, belum tentu lagi. Ibadah belum tentu memberi kita pahala. Bagaimana untuk ibadah tersebut dapat memberi kita pahala? Dua syarat dia. Satu, kita ikut Nabi tadi, mula-mula tadi kan, ikut Nabi, ada dalil maknanya, ikut yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian kena ada syarat ikhlas. Kalau kita ikut Nabi, kita solat dah, tapi kita solat ni takut ayah kita bedal kita. Kan? Ataupun kita pergi solat ke masjid, kenapa? Malu, aku dah besar-besar dah,
Orang dah besar kan, orang tengok tak solat lagi, malu. Dia malu kat orang, dia takut kat orang, dia jaga pandangan orang, bukan ikhlas kerana Allah. Dapat pahala tak? Tak dapat. Yes, gugur kewajipan dia untuk solat kat orang tu, tapi pahala dapat ke tak? Tak dapat. Kerana tidak dilakukan untuk Allah, kerana Allah. Jadi sebab tu kata ibadah kita kena hati-hati. Belum tentu ibadah yang kita nampak ibadah itu membawa pahala, dan belum tentu diterima. Ibadah kita kalau tak mengikut sunnah Nabi, tak mengikut ajaran Nabi, dapat pahala ke dapat dosa? Ke tak dapat apa-apa? Ada 3 option sekarang ni. Pahala ke dosa ke tak dapat apa-apa kalau tak ikut ajaran Nabi? Dosa. Kenapa? Tadi siapa cakap haram tadi? Haram sebab apa? Cuba guna apa yang input yang kau bagi tadi. Kerana asal ibadah adalah haram. Apabila kita lakukan haram, kan tak ikut sunnah Nabi, maknanya tak ada dalil. Kalau tak ada dalil, hukum ibadah itu apa? Haram. Bila haram dapat dosa ke pahala? Dosa. Maknanya ibadah boleh memberikan kita dosa lagi kalau kita tak ada syarat mengikut sunnah. Yang kita buat tak ada dalil itu sebenarnya kita anggap, sebab kita tak belajar, kita anggap dia pahala. Kan kita anggap, ya Allah, banyak yang pahala aku, subhanallah, kan. Datang-datang di hari akhirat, tengok-tengok dosa. Kan? Betul. Hari ni hari Jumaat kita nak baca surah Al-Kahfi. Belakang sekali tu, page belakang sekali Allah kata, yahsabuna annahum wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka, betapa ramai Allah sebut tentang manusia. Ramainya mereka, yahsabuna, sebab Allah guna plural kat sini. Mereka mengira diri mereka yuhsinuna, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap, mengira diri mereka bahawasanya mereka telah melakukan perkara sun'a ni, amalan. Yuhsinun, perkara yang baik. Amalan mereka adalah amalan yang baik. Ramai orang antara kita ni telah menyangka kita telah melakukan perkara yang baik di dunia ini. Sebenarnya kerana tak ada ilmu, kita lakukan dosa dalam keadaan kita ingat benda tu baik. Faham kan? Sebab tu lah kita boleh faham jelas hadis Nabi tadi. Kenapa Nabi kata siapa yang melangkah satu langkah pergi ke majlis ilmu, Allah dekatkan dia dengan syurga. Sebab hanya dengan ilmu boleh bawa kita ke syurga. Tanpa ilmu tidak. Mungkin kita sangka kita dah buat betul, tetapi sebenarnya dosa yang kita dapat. Kan? Jadi amalan ibadah ni belum tentu jadi pahala. Dia boleh jadi tak dapat apa-apa kalau kita tak ikhlas. Boleh jadi dosa kalau kita tak ikut sunnah. Dia boleh jadi pahala bila kita ikut sunnah dan ikhlas. Hanya cukup syarat ini. Jadi qada tadi, kembali pada qada. Faham dah kan tu? Kan? Faham dah macam mana kita nak jadikan pahala daripada amalan ibadat kita. Bukan semua memberikan jalan pahala. Kembali kepada qada tadi, qada tu semua kita sepakati bahawasanya dia adalah ibadah. Jadi memerlukan dalil ke tak? Memerlukan dalil. Qada kalau kita suka-suka tak ada dalil, kan? Tak ada dalil yang menyatakan kita boleh qada. Apa yang kita dapat? Dosa, sebab tak ada dalil. Hukum ibadah adalah haram secara asalnya. Jadi apa yang kita ada dalil, Nabi ajak kita supaya qada. Jika kita tertinggal, kita buat. Apa yang Nabi tak ajar, yang kita tinggal, kemudian Nabi tak ajar kita qada, iaitu kita stop. Kita takut kerana qada adalah ibadah, bukan suka-suka. Okey? Qada ini adalah satu, macam orang panggil gini, cuti tanpa gaji dengan cuti yang dapat gaji. Nak mudah kan? Cuti tanpa gaji dengan cuti yang ada gaji. Betul ke tak ni aku cakap ni? Ada kan macam tu? Dia ada syarat-syarat dia. Kalau kita nak cuti dengan ada gaji nak berjalan, dan kita nak cuti dalam satu waktu tu, pada masa yang sama gaji kita nak berjalan, dia ada syarat-syarat dia, betul tak? Kan? Sama lah yang qada tadi. Dua-dua tu kita dah cuti, kita tak buat. Okey? Kita tak buat kerana itulah adanya apa yang kita sebut qada. Kita lakukan di luar waktu. Qada-qada ni lakukan di luar waktu dah. Kita kena ada keuzuran yang valid untuk kita laksanakan ia di luar waktu. Kerana waktu asalnya telah tamat. Sembahyang tu waktu dia Allah dah tentukan. Kemudian waktu tu telah tamat, kita tidak boleh lagi buat. Kerana setiap waktu sembahyang, setiap sembahyang ada waktu dia. Dalam hidup kita ni, berapa umur kita ada daripada kita balik sehingga kita meninggal? Semua tu dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap waktu setiap hari Allah hanya bagi kita berjumpa dia 5 kali. Dan setiap hari hanya ada 5 kali, tak boleh ada 6 kali.
Betul tak? Bila dah terlepas, kita tak boleh undur balik. Kita terlepas waktu Zuhur semalam, boleh kita nak solat hari ni Zuhur, ataupun nak solat pada waktu asar? Tak boleh. Zuhur dah terlepas dah, kita tak boleh undur balik. Kerana setiap waktu dalam hidup kita ada sembahyang dia yang khusus. Kecuali jika kita ada keuzuran yang valid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh tangguhkan appointment kita. Nanti kita tak jumpa dia tu ke waktu yang lain. Betul tak? Sebab kita tak ada hak untuk tentukan ini appointment kita dengan Allah. Dan Allah dah tentukan berapa kali kamu boleh jumpa aku dalam hidup kamu, daripada kamu balik sehingga dah kamu meninggal. Kan? Kalau suka-suka, sedaplah kita banyak kali appointment dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kan? Tak. Appointment tu dah ada khusus 5 kali sehari. Kalau dah terlepas, kita kena ada keuzuran yang valid untuk kita ganti, untuk kita qada. Jelas kan memang kat sini? Jadi isu qada tu jelas kena ada keuzuran yang valid. Antaranya tadi tertidur. Bukti apa? Ada bukti. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kesemuanya penat dalam perang. Penat kerana berperang. Mereka tertidur solat subuh. Ini satu reason yang valid lah. Sebab penat mereka kerana berperang kan. Penat kita kadang-kadang penat juga kan, kita kata tertidur kan. Penat kita kenapa kan? Sebab semalam tengok cerita lewat malam kan. Balik lewat sebagainya, macam tu lah. Mereka berperang jauh sekali hari kira kan. Kalau kira sebab tertidur tu kan, kalau kita teliti sebab kenapa tertidur, jauh sekali bezanya. Tetapi Alhamdulillah, Allah hanya sebut, Nabi hanya sebut tidur. Alhamdulillah kan. Kalau perincikan kenapa kamu tidur, masalah mah kita tak boleh nak jawab kita kan. Okey, jadi kalau tertidur dah berlaku zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi pesan kepada Bilal, kamu jadi jam hari ni. Kami tidur, bila masuk waktu subuh kamu azan. Sekali bila Bilal tertidur kena jam-jam tertidur kan. Bangun-bangun tengok dah cerah. Subhanallah, macam mana nak buat ni? Lepas tu mereka bangun, Bilal tak azan. Azan tak azan, lupa cerita dia. Rasanya macam tak azan. Bila tak azan, qamat sahaja. Dan mereka solat. Waktu itulah waktu solat bagi mereka, kerana mereka tertidur. Itu qada tu dah keluar pada waktu, tapi masih lagi boleh solat. Tetapi kalau kita sengaja, tidak ada. Sengaja tinggal, tidak ada. Itu bukan satu reason yang valid. Macam mana kamu nak dapat pahala yang sama ni, nak dapat gaji lagi, kamu yang tinggal. Kamu yang tinggal tanpa ada reason. Macam mana nak dapat gaji lagi dah cuti tu kan? Nak dapat gaji berjalan, cuti yang bergaji, kamu kena ada reason yang valid. Dan reason itu telah dinyatakan macam mana. Yang dinyatakan di sini, antara yang dinyatakan adalah tidur dan terlupa. Tidur terlupa. Sengaja ada dinyatakan ke tak? Sengaja kamu kena qada balik. Tak, dah terlepas appointment kamu. Kamu kena minta doa dengan Allah, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku tak datang appointmentmu hari itu kerana aku jahil, kerana aku sebagainya. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku tak tahu kan. Yang terlupa tu ada dalil maksudnya. Yang terlupa ada dalil. Allah sebut ayat Quran. Kita cari dulu. Boleh terlupa. Dia memang macam tu. Kalau waktu tak nakkan benda tu, ingat. Bila nak saja benda tu, Allah yang tu yang hilang kan? Pendek saja ayat Quran tu, pendek saja. Cerita apa ni? Macam tu Terlupa. Dalil daripada Al-Quran. Wazkur apa ni? Aqimus salata li dhikri. Aqimus salata li dhikri. Kan pendek tu kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, banyak lagi kan. Yang tu kita boleh ingat, banyak lagi boleh ingat. Tahiyat kita ingat lagi. Tapi bila kita nakkan sesuatu tu, Allah Akbar, hidayah pada Allah, kadang-kadang kita lupa. Ingat tak apa yang kau baca tadi? Tak ingat dah. Baru dah wa aqimis salata li dhikri. Tunaikanlah sembahyang untuk ataupun kerana mengingatiku. Jadi waktu dia terlupa dan dia ingat, maka dia tunaikan sembahyang tu. Bila sebut ketika untuk mengingatiku, perkataan ingat the opposite of lupa. Maknanya sembahyang itu ditunaikan ketika teringat, ketika ingat, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita lupa tadi. Maknanya ada dalil ke tak? Ada dalil. Itu salah satu dalil lah, salah satu dalil yang ulama sebut, yang mana menyatakan kalau terlupa boleh untuk kita qada.
Kita terlupa appointment, bukan sengaja ya Allah, tapi saya terlupa dan Allah dah ni dah di dalam hadis tu. Jika terlupa Allah dah maafkan. Betul tak? Terlupa maafkan. Dan waktu teringat tu, itu waktu dia kena solat terus. Yang pula waktu teringat tu Allah. Kan? Tak ada semayang lagi ni. Tunggu nanti maghrib nantilah. Sekali dengan solat maghrib. Tak. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah sembahyang ketika teringat kepadaku, untuk mengingati aku. Faham kan? Dah macam ni, kita dah keingat dah. Tapi rasa lama lagi 5 minit sikit. Sepatutnya tak boleh lah. Sepatutnya tak boleh lah. Tapi kalau kita nak juga, ya lah. Apa? Kena qada. Kena qada, memang kena qada. Cuma kalau kita tangguhkan lagi, tadi kita terlupa tu, alhamdulillah kita tak berdosa. Dosa kita apabila kita lupa dan kita menangguh tu dosa. Menangguh tu dosa. Jelas kan tu kan? Kalau kita terlupa tak dapat dosa dan boleh untuk qada. Kalau kita tertidur tak dapat dosa dan boleh untuk qada. Tapi kalau sengaja tidur kan, ada juga sengaja tidur. Dia tengok tali, dia rasa dia hebat. Allah bagi ni sahabat tidur. Dia pun tunggu, buat benda-benda dia nak buat sampai dekat waktu solat subuh lagi setengah jam. Allah ngantuk kan. Dia fikir tak apa kalau tertidur. Tak apa kalau tertidur. Lepas tu dia tidur, sedangkan dia tahu kalau dia tidur dia tak bangun subuh. Boleh tak macam ni? Berdosa kerana dia tidur tu atas pilihan dia. Bukan lah. Bukan ni tak sengaja kan? Ini bukan tertidur, sengaja tidur. Faham tak kan? Alhamdulillah. Jadi nak sebut tadi, ada setengahnya amalan ibadah kita tu kita sangka betul, tetapi tidak memberi pahala, bahkan memberi kita dosa. Bahaya. Kita kena ingat dua syarat diterima amalan ibadah kita dan bertukar menjadi pahala. Apa dia dua tu? Mengikut sunnah dan ikhlas. Ini dua ulama keluar. Kita kena ada dua ni, barulah kita boleh expect pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, kita akan jadi golongan yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi tadi. Kan, yang mana kita rasa kita buat benda baik di situ, jumpa dengan Allah, ya Allah, daripada mana ni? Kita tak nak jadi macam tu. Sebab tu kita perlukan ilmu. Kemudian mengikut sunnah itu bukan mudah. Macam mana nak mengikut sunnah? Ada 6 perkara yang akan menyebab yang barulah amalan kita tu. Kalau ada 6 perkara ni, barulah amalan kita dikira mengikut sunnah. Itu penting kita belajar. Kalau tak ada 6 ini, salah satu saja hilang, dia akan jadi tidak mengikut sunnah. Tidak mengikut sunnah maknanya lawan sunnah kan. Apa lawan sunnah? Alhamdulillah, faham lah tu. Ada orang kata apa lawan sunnah? Makruh. Kan? Kalau dah cakap menjaga bid'ah, alhamdulillah, faham lah tu. Lawan sunnah Nabi adalah bid'ah. Kita tak cakap pasal hukum sunnah haram makruh, tak. Kita bercakap pasal sunnah dalam ibadah kita. Sebab semua ibadah perlu mengikut sunnah. Sebab kalau dia tidak mengikut sunnah, dia jadi apa tadi? Jadi benda kreatif yang negatif. Kan? Bid'ah hasanah. Kita boleh-bolehnya tak nak sebut bid'ah ni sebab orang sensitif. Kan? Orang marah dengan bid'ah. Kita sepatutnya terima kesalahan kita dan cakap terima kasih pada orang yang bagi tahu kita benda yang salah. Contoh macam kita, kalau ada benda kat muka kita, benda yang kotor, benda yang menjijikkan kat muka kita kan. Lepas tu ada orang cakap, sini, aku nak cakap ni salah ni, ada benda kat muka kau ni, buang dulu. Kita marah tak pada dia. Ada gitu, kau ni cakap kan? Ada tak? Kita bagi terima kasih, masih baik kau bagi tahu aku. Kan? Masih baik bagi tahu aku, kau tak malu aku. Kalau tak ni aku. Itu orang yang adakan. Ini orang betulkan kesalahan pada muka kita, kita pergi marah pula pada dia. Terbalik, tak masuk akal ni. Sepatutnya kita terima kasih jika orang betulkan kesalahan kita. Alhamdulillah, kau betulkan. Ada colet, ada kotor kat muka aku, kau cakap, boleh aku bersihkan. Kan? Faham tak tu? Tapi cara nak cakap tu, takkan depan, ada tak hidung kat hidung kau tu, kalau ramai. Kan? Dia pun tak boleh nak betulkan. Ada cara dia. Contoh, kan? Ada cara dia. Aku nak cakap kau ni, ada benda kat hidung tu. Ada benda kat hidung tu. Jangan ni sangat bid'ah kan. Orang tak boleh terima. Orang marah pada kita tahu. Marah
tu tak kena pada tempat dia, tapi kita kena ambil tahu juga nature manusia. Tidak suka ditegur depan orang, nature. Walaupun menegur adalah betul, kerana Nabi kata al-mu'minu mir'at akhi. Orang yang beriman ataupun al-muslimu mir'at akhi. Orang yang beriman, orang yang Islam adalah cermin kepada saudaranya. Faham kita pada hadis tu? Faham ke? Masuk cermin tu. Apa maksud cermin kepada saudaranya? Apa dia? Bukan. Kalau yang tu yang nak dengar sebab yang betul salah. Dan bagus, alhamdulillah. Sebab apa kita cakap kalau sebut cermin kan, bila sebut cermin kita jadi panggil terkeliru dengan bahasa Inggeris. Kalau kita sebut mirror kan sama, ini sama dengan ni kan. Jawapan yang salah kan? Jawapan itu salah lah. Apa jawapan? Yang salah tu? Yang salah sama. Orang mukmin sama dengan mukmin, salah. Bukan ini Nabi cakap. Walaupun Nabi kata orang mukmin cermin kepada mukmin yang lain, maksudnya itu kata kena belajar. Bukan sama, mana ada saya mukmin, abang mukmin sama kita. Sama. Betul tak? InsyaAllah lah kita mukmin kan, InsyaAllah lah kita tidak fasik. Bila kita tidak orang, InsyaAllah kita minta supaya Allah jadi kita dan golongan orang yang beriman yang betul-betul imannya. Kerana dengan iman yang betul saja kita boleh masuk ke syurga. Nak tunjuk kita betul kita iman kita proof. Iman dalam hati, tak ada siapa boleh nampak. Macam mana kita nak proof? Dengan amalan kita lah. Amalan tu kena betul lah, ikut sunnah dan sebagainya. Itu dengan cara itu kita boleh buktikan apa yang ada dalam hati kita. Dan kita minta kita daripada kalangan orang yang beriman. Maksud hadis itu ialah orang mukmin dia jadi cermin kepada saudara dia. Maknanya saudara dia ni kalau dia tengok cermin kan, dia kenapa kita tengok cermin? Refleks yang lama. Tak, ada tujuan kita tengok cermin. Nak menjadi lampu kita. Kita nak bagi handsome, betul tak? Ada perempuan nak buat solik-solik yang macam Omel kan? Oh, itulah. Yang lelaki, at least kita tak nak benda kotor ada pada muka kita. Kita bukan nak bersolik, kita tak nak ada benda yang boleh memalukan kita di hadapan orang ramai kan? Kita cek dulu, ada hingus ke, tak ada hingus ke kan? Bulu hidup panjang ke, kan? Itu guna cermin, maknanya nak membetulkan apa yang ada daripada keaiban diri kita. Itu sebab kita beli cermin bagi lelaki kan? Itu sebabnya. Jadi bukan sama tak sama. Orang mukmin dia patut menjadi cermin yang dia tak tutup mana keaiban. Ada keaiban pada orang yang tengok pada dia, dia terus bagi tahu. Cermin ada tutup? Tak tutup semua. Dia akan pantulkan semua yang ada. Faham kan? Jadi kita sebagai orang mukmin, kita tak boleh tengok kawan saudara kita mukmin lakukan kesalahan kita duduk diam, tak boleh. Kita kena jadi penasihat macam cermin. Buruk kita cakap, baik kita cakap. Itu maksudnya. Jadi yang kita sebelum ni kita faham salah tu, kita rasa betul lah kan. Sekali baca memang macam tu saja je kau tanya. Sebab kebanyakan orang abang Syarizal mewakili semua kan. Okey. Yang penting faham betul hadis tu kan. Faham kan? Jadi kita orang mukmin, kalau kita orang mukmin, kita kena tegur saudara kita. Kita tak biarkan dia macam tu. Kita kena tegur. Dan bila kita faham hadis ini, kita sebagai orang yang kena tegur, boleh tak kita marah pada dia? Tak boleh. Sebab Nabi suruh kita tegur. Jika kita ditegur, kita faham dia mengikut apa yang Nabi suruh. Kalau ditegur kita, alhamdulillah. Sepatutnya kalau orang cakap kau melakukan bid'ah, kita alhamdulillah, kau bagi tahu aku alhamdulillah. Ini terbalik masyarakat kita. Orang sebut, orang tegur kita kerana sayang pada kita kan, kerana ikut sunnah Nabi. Tak nak kita terus lakukan kesalahan, tak nak kita terus sesat, tiba-tiba kita marah pada orang yang menegur kita. Tak betul. Faham kan? Jelas ke? Jelas kan? Jadi kita nak kembali pada 6 benda tadi, sebab dah makan banyak waktu ni kan? 6 benda tadi yang nak cakapnya, kita fahami mereka, kita fahami situasi mereka. Tak payahlah nak gunakan perkataan. Tapi ada orang claim dia kata Nabi tak buat, tapi sahabat yang buat. Boleh tak? Kalau sahabat itu, sebab dalam satu hadis yang panjang yang Nabi sebut, bila sebut panjang dia memang semangat. Jadi nak
cerita, kita nak cerita. Yang 6 perkara pun tak ada lagi kan. Dia masih semangat. Tengok jam dah sejam lebih ni. Tak apalah, kita cerita juga. Sebab kita mungkin tak terima, tak akan jumpa tempat yang sama ni lagi pada waktu masa akan datang kan. Jadi apa? Ikut sabar. Ikhwan boleh sabar lagi insyaAllah. Cuma apa kena ingat ni sekarang ni, Ikhwan pesan sebelum Ikhwan keluar, kena ingat ni, takut nanti Ikhwan lupa mana kat nak masuk balik. Sebab ni nak keluar kan. Ingat nanti nak masuk balik ke mana. Itu satu yang menyebabkan penat lagi. Sebab nak ingat balik mana kita masuk balik. Sekarang ni nak keluar ni, nak keluar highway kejap. Okey, nak keluar highway kejap. Hadis yang panjang yang mana Nabi Muhammad SAW dia pernah selepas solat dia pandang kepada sahabat dia. Kemudian dia bagi satu peringatan yang mengalirkan air mata. Sahabat sebut mengalirkan air mata, menggetarkan hati. Seperti seolah-olah peringatan tersebut adalah peringatan yang terakhir. Mau'izah muwadda'ah. Peringatan yang terakhir. Maknanya penting ke tak benda ni? Nak, sebab sahabat dapat rasai seolah Nabi nak pergi depan ni, peringatan dia penting. Jadi kita nak tahu apakah peringatan yang begitu penting ni. Nabi pun sebut wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup antara kamu selepas aku, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Betul ke tak sekarang kita nampak? Ikhtilafan katsira. Ulama ni kata ni. Semua orang claim diri dia ulama. Semua orang claim diri dia ulama, claim diri dia ustaz, claim diri dia tok guru. Kan? Semua. Mana satu kita nak ikut? Nabi dah bagi pesanan dah. Ikhtilafan katsira. Okey? Lepas tu Nabi kata apa? Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka pada waktu timbulnya perselisihan yang banyak itu, alaikum bisunnati. Kamu hendaklah berpegang kepada sunnah aku. Sunnah ni apa yang Nabi buat? Bila kita sebut sunnah, 3 benda. 5 pula nombor. Tak apa-apa kena tahu, sebab penting. Sebab kita tak tahu, kita tak nak bila kita sebut satu istilah yang kita rasa kita tahu, sebenarnya kita tak tahu. Kan? Tertipu, betul tak? Jadi bila kita sebut sunnah, kita nak kena tahu secara detail apa sunnah. Sebab Nabi kata suruh berpegang pada sunnah. Apa dia yang kita nak pegang ni? Sunnah ni. 3 benda. Iaitu hadis. Kata-kata Nabi yang kita sebut hadis. Jadi kalau ada hadis kita pegang ke tak? Nabi suruh kita pegang. Nabi sebut pegang pada sunnah dia. Dia tak kata yang penting dia kata sunnah. Ini boleh-boleh kita start dulu. Sunnah Nabi, hadis ni kita dah baca ni. Kemudian kadang-kadang Nabi tak cakap tetapi Nabi buat perbuatan Nabi. Sunnah ke tak perbuatan Nabi? Sunnah. Dan nombor 3, nombor 3 kadang-kadang Nabi tak suruh kita dengan perkataan dia. Nabi sendiri pun tak buat, tetapi para sahabat buat dalam waktu Nabi hidup. Kemudian Nabi tak kata no. Nabi tugas dia membetulkan perbuatan para sahabat yang salah. Walaupun sahabat tu tak buat di hadapan dia. Sebab Nabi masih lagi menerima wahyu. Kalau sahabat buat sorok-sorok pun Allah mengetahui. Sahabat berbisik, orang-orang kafir, Quraisy, musyrik berbisik kata jangan kuat-kuat sangat kita nak kutuk Nabi ni. Takut Nabi nanti Tuhan Muhammad dengar. Dia pun percaya yang Tuhan boleh dengar. Ada orang Islam tak percaya. Kan? Orang kafir sampai berbisik. Dia kata as low as you can. as possible. Takut nanti Tuhan Nabi Muhammad dengar. Dalam surah Al-Mujadalah Allah cerita. Kan? Tapi Allah Maha mendengar. Ada berapa perkara tadi? 3. Walaupun sahabat tak lakukan perkara tersebut di hadapan Nabi, kita tak boleh nak hujah kata, yalah sahabat, mungkin sahabat buat pada zaman tu, tetapi Nabi tak nampak. Boleh dia jangan kata tak, kerana wahyu masih turun, Allah mampu mendengar. Bila benda tu dibuat secara salah, maka Allah akan turunkan wahyu. Walaupun Nabi tak ada. Nabi tak ada waktu ke orang munafikin sebut macam-macam kepada dia. Nabi tak ada di hadapan tu. Tetapi Allah ada, dan Allah sebut orang munafik telah cakap kepada kamu macam ni. Faham tak kan?
Maknanya 3 perkara yang kita masukkan dengan sunnah hadis, perkara yang Nabi lakukan dan perkara yang sahabat lakukan ketika Nabi masih menerima wahyu dan Nabi masih hidup dan Nabi tidak tegur. Contoh macam bukan Bilal, Khalid Al-Walid, dia makan dab. Dia bagi pada Nabi. Nabi tak makan dan Nabi tak pernah makan. Tetapi Nabi tak kata tidak. Tapi jangan pula kata dab makanan sunnah. Tak ada istilah makanan sunnah, pakaian sunnah, tak ada. Nabi sunnah, kalau nak mengikut Nabi, makan apa yang ada, tidak meminta apa yang tidak ada. Itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau nak ikut sunnah, ikut kita ada. Kita pun kata buah tin, buah tamak ni, makan sampai itu keajaran Nabi. Tidak ada istilah makanan sunnah dan tidak ada istilah pakaian sunnah. Mahu terima atau tidak terpulang. Tetapi aku cakap secara ilmu dan secara ikhlas, tidak ada. Jadi Rasulullah tak makan tak kan? Tidak, dia tidak makan tak. Kerana dia jawab, Khalid Al-Walid bagi pada dia kan, dia jawab, aku bukan tak suka, tetapi aku tidak pernah di kaum aku memakan perkara ini. Tidak biasa. Kami kaum yang duduk di Mekah tidak makan makanan ini. Jadi, bukan kerana dia salah. Bukan tu first time lah dia makan. Sebelum tu pun dia makan. Mana ni budaya dia lah. Budaya dia lah. Khalid Al-Walid tu bukan tu first time lah. Budaya dia. Tapi bukan sekali-kali perkara itu sunnah. Tidak ada makanan sunnah ataupun tidak sunnah, pakaian sunnah. Tidak ada. Kan Nabi memang dia lahir dalam kalangan Arab, dan orang Arab memang pakai jubah. Abu Lahab pakai jubah, kata ini sunnah Nabi, sunnah Abu Lahab. Betul tak? Abu Lahab pakai serban besar lagi pada Nabi kot. Betul tak? Sebab mereka memang kena jaga vital organ ni. Pada zaman dulu mana ada aircon dan sebagainya. Mereka memang, sebab tu Allah tak perlu suruh perempuan tutup kepala, sebab memang kepala mereka dah ditutup. Faham? Perempuan pun pakai serban. Lepas tu kena guna otak. Allah bagi kita otak dan Allah nak soal kita nanti tentang otak kita. Sebab tu haiwan Allah tak soal, tetapi manusia Allah soal. Apa beza antara kita dengan haiwan? Akan otak kita ni. Jangan kita terima secara telan terus, tak. Kita analisa dengan otak kita. Betul ke apa yang kamu cakap ni, wahai ustaz? Sebab sekarang ni semua orang claim ustaz, semua orang claim ulama. Nabi dah cakap dah, kamu akan dapat percanggahan yang banyak pada waktu tu. Pegang sunnah aku. Sekarang kita tahu apa yang kita nak pegang. Pada waktu kita sekarang ni, kita kena pegang apa? Sunnah. Dan kita dah jelas apa dia sunnah, kan? Jelas. Sebab tu kita belajar daripada kitab sunnah ni, tak hadis. Dia tak sebut benda-benda daripada sumber lain, sebab kita tahu mungkin kita tersalah. Tetapi kalau hadis, mungkin tak lagi kita tersalah. Tidak adalah kemungkinan untuk kita tersalah. Kerana Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku telah meninggalkan kepada kamu 2 perkara. Tidak akan selamanya kamu sesat sekiranya kamu berpegang dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnat Nabi. Kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Nabinya. Tidak mungkin kita tersesat kalau kita ambil amalan ibadah kita daripada hadis dan Al-Quran. Tidak mungkin. Orang yang paling bijak apabila dia nak belajar, dia belajar dia akan gunakan masa dia itu untuk belajar benda yang tidak ada kemungkinan salah, iaitu hadis dan Quran. Sebab tu pada awal mula-mula tadi Puan dia kata, apa lagi lebih mulia, apa lagi lebih bagus, lebih baik daripada majlis ilmu yang kita baca padanya kata-kata Allah dan kata-kata Nabi Muhammad SAW. Tak ada lagi lebih baik. Takut lupa nanti. Hadis tak siap lagi. Banyak lagi. Nanti hadis tak siap lagi. Sabar. Hadis tak siap lagi. Okey, hadis tak siap lagi. Sebab tu sebut dah panjang. Kalau tak panjang, jangan sangka siap. Tak panjang lagi, maknanya tak siap lagi. Nabi kata, fa'alaikum bisunnati, dengan sunnahku. Sekarang kita dah tahu dah apa sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk hidayah min ba'di, selepas aku. Dan Nabi sebut khulafa' ar-rasyidin. Mereka ni adalah sahabat ke bukan? Sahabat. Jadi yang abang nak tanya tadi itu soalan abang kan? Boleh kita ikut sahabat? Boleh jika mereka daripada 4 orang ini, kerana Nabi juga telah bagi autoriti pada mereka dan Nabi juga telah bagi pengesahan bahawa sunnah mereka adalah sunnah juga yang perlu dipegang. Kerana lepas Nabi sebut pegang sunnah aku, dia kata lepas tu dan juga sunnah khulafa' ar-rasyidin
al-mahdiyyin min ba'di. Maknanya 3 benda tadi yang berlaku pada para sahabat, yang berlaku pada khulafa ar-rasyidin, kita boleh ikut ke tak? Boleh. Ada benda Nabi tak buat, khulafa buat. Jadi yang tu kita boleh ikut kerana itu sunnah khulafa ar-rasyidin yang Nabi suruh pegang. Dan Nabi dia tidak akan sebut nama 4 sahabat ni, khulafa ar-rasyidin yang 4 ni dia tak sebut kalaulah dia tahu mereka akan melakukan kesalahan. Nabi sebut mereka kerana Nabi tahu mereka telah faham. Mereka telah faham betul-betul agama Islam. Apa yang mereka buat, mereka atas dasar ilmu. Apa yang mereka dakwah atas dasar ilmu, bukan teka-teka, bukan agak-agak, tidak. Kerana orang yang berdakwah atas jalan Nabi Muhammad SAW dengan dakwah Islam yang sebenar, mereka tidak berdakwah kecuali mereka nampak jalan itu jelas atas dasar ilmu. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata kepada Nabi Muhammad, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Kamu pun cakap pada orang yang ini adalah jalan yang kau pilih. Ad'u ila Allah, yang mana aku berdakwah, panggil orang manusia untuk kembali pada Allah, panggil ke arah Allah, ke arah beribadahnya cara betul lah, kan? Ala basirah, atas dasar ilmu. Ala basirah ni ilmu, jelas terang. Bukannya teka-teka, rasanya ulama ni kata, ulama tu kata. Tak. Ala basirah, atas dasar ilmu. Kita sendiri tahu secara yakin inilah betul, yang tidak salah. Okey, aku akan ikut cara ni, iaitu Nabi. Wa manit taba'an, dan orang yang mengikut aku. Jadi sesiapa yang mendakwa dirinya mengikut sunnah Nabi dalam berdakwah, dalam mengajar, dia perlu mengajar atas dasar ilmu. Maknanya dia kena ada ilmu dulu baru mengajar orang. Bukan teka-teka. Nampak ustaz ni ajar macam ni, kita ajar macam ni juga. Betul ke itu cara Nabi? Tak. Orang ini dia perasan yang dia mengikut Nabi, sebenarnya tidak. Sebab Nabi dah kata dah, orang yang mengikut aku, mengajar ikut cara aku, itulah cara dia mengajar orang berdasarkan ilmu, bukan teka-teka, bukan agak-agak. Jadi sekarang ni boleh kita nak ikut khulafa ni, khulafa ar-rasyidin, sunnah mereka kita perlu pegang. Ada benda Nabi tak buat, mereka buat, dan mereka buat tu kita boleh pegang. Macam Abu Bakar, dia memerangi orang yang tidak membayar zakat, sedangkan orang yang tidak membayar zakat ni mengaku Allah itu Tuhan, Allah yang wajib disembah, dan hanya Allah yang berhak disembah. Percaya Nabi Muhammad SAW Nabi, mereka sembahyang, mereka puasa. Satu saja mereka tak buat, itu zakat. Kan? Dia perangi ke tak? Dia perangi. Nabi tak pernah perangi. Nabi perangi orang yang syirik kepada Allah sahaja. Tapi Abu Bakar, dia ni tak syirik, orang ni tak syirik. Abu Bakar perangi ke tak? Abu Bakar perangi. Yes. Abu Bakar hantar orang yang tak bayar zakat, kan, kepada sesama ni lah, sama juga. Ada yang tak bayar zakat, ada yang murtad. 11 arah dihantar daripada Madinah. Hebat dia, 11 arah. Dan dia tak tunggu mereka ni kumpul kuasa dulu baru. Kalau tak dia hantar, kalau tak hantar waktu ni, waktu tu ada sahabat yang lawan. Umar kata tak boleh. Umar tak nampak lagi. Tapi Abu Bakar dia nampak dengan jelas, dia hantar. Walaupun orang ni tak bayar, sebab bukan main-main, dia ni Islam, betul tak? Cuma dia kata kami tidak akan membayar zakat kecuali kepada orang yang dia guna ayat Quran. Dia guna dalil Quran pada orang yang zakat kami bayar kepada dia itu adalah merupakan salam kepada kami ataupun selawat kepada kami, macam tu. Maknanya dia hanya bayar zakat kepada Nabi. Dia guna ayat Quran, dia berdalil dengan ayat Quran. Tapi Umar tetap Abu Bakar tetap serang. Lepas tu baru Umar nampak, oh betul yang Abu Bakar nampak. So, kerana dalam Al-Quran Allah sebut wa aqimus salah wa atuz zakah, wa aqimus salah wa atuz zakah. Tidaklah Allah menyuruh kita melakukan sembahyang kecuali disuruh bersamanya bayar zakat. Orang yang menolak ayat Al-Quran, hukumnya apa? Kafir, syahadah yang terbatal. Walaupun dia sebut la ilaha illallah, syahadah yang terbatal. Faham kan? Itu mereka ni, mereka faham, kerana fahaman mereka tentang agama lah. Nabi sebut awal-awal lagi, sedangkan Nabi tak tahu pun. Kalau bukan kerana wahyu, siapa yang akan menjadi khulafa ar-rasyidin, kan? Adakah dia dah ditentukan selepas Nabi wafat, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali? Tak ditentukan lagi, kan? Tak ditentukan lagi. Faham tak tu? Tapi Nabi dah sebut awal-awal,
4 orang khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kamu ikut sunnah dia, pegang. Lepas tu Nabi sebut apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, abdu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Jadikan itu moto kita. Gigit ia dengan gigi geraham. Maknanya Nabi sebut apa? Pada waktu tu susah kamu nak ikut sunnah ni. Bukan mudah. Sebab tu Nabi tak kata pegang dengan tangan. Nabi tak kata gigit dengan gigi depan. Gigit dengan gigi depan cabut, tarik kan? Tapi Nabi gunakan gigi geraham. Kerana otot geraham ini adalah otot yang paling kuat dalam manusia. Dalam badan manusia, otot paling kuat apa ni? Geraham. Sebab tu lah kalau kita nak pegang benda kuat kan, nak benda kuat sikit kan, kita akan gigit dengan ni. Nak buka dulu motor, kalau tak boleh dengan tangan, ada kita tepi je nak dia, tak ada. Kita buka gigi depan, tak ada, patah gigi depan kita. Tapi kita akan cuba gigit dengan gigi belakang kan, secara nature, secara semula jadi kita tahu geraham adalah yang paling kuat pelayan manusia kat sini kan. Jadi Nabi kata gigit dengan gigi geraham memberi makna sunnah pada waktu tu dengan mudah akan tercabut dan susah untuk kamu pegang. Nabi suruh pegang kan, susah. Dan walaupun susah, Nabi kata gigit yang lepas. Sebab kita tengok waktu ni tak ada siapa pun yang endahkan sunnah ke tak sunnah ke, yang penting untung fulus money kan. Saya hentam sunnah ke tak sunnah ke, kan? Asyik guna sunnah untuk mencari duit, bukan sunnah pun. Nampak tu, di zaman ini semua orang dah tak endahkan sunnah ke tak sunnah. Kita akan dapati kalau kita ikut sunnah, kita yang melawan arus, kita yang akan dituduh, kita yang akan menjadi tertuduh dengan tuduhan yang pelbagai yang popular sekarang ni kan. Dan yang menuduh kita tu merasakan dia yang betul. Kita tak salahkan mereka kerana kadang-kadang salah kita juga, kita tak menyampaikan apa yang kita tahu. Kita duk sibuk nak berdebat, nak apa kan. Kita sepatutnya cari ilmu, sebarkan. Tak payah berdebat dengan dia. Imam Syafi'i tak menang berdebat dengan dia. Imam Syafi'i bijak pada kita kan. Imam Syafi'i bijak pada kita, dia pun kalah. Kita tak payah buang masa kita belajar cari ilmu, elokkan diri kita dan keluarga kita. Bayangkan kalau setiap ibu bapa memperbaiki keluarga dia, bayangkan apa jadi pada masyarakat. Betul tak? Masyarakat akan jadi baik sendiri bila ibu bapa jaga anak dan jaga isteri. Itu sahaja tugas kita. Allah suruh kita jaga dua tu saja. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita tak perlu keluarkan orang daripada api neraka. Nabi Muhammad sendiri tak boleh nak keluarkan Abu Talib daripada neraka. Sedangkan Abu Talib tu baik dan dia ni tolong Nabi direct. Kita tak pernah tolong Nabi direct. Bagaimana kita nak bagi hidayah pada orang? Kita tak mimpikan benda tu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya perlu sampaikan. Jika hidayah Allah nak bagi pada dia, dia ambil kan. Kita boleh sampaikan kalau hidayah tu Allah tak nak bagi pada dia, macam mana kita sayang pada dia pun kita tak boleh. Nabi Muhammad sendiri sayang pada Abu Talib, tapi tak boleh memberi hidayah pada Abu Talib. Jadi kita tak payah susahkan hati kita untuk berdebat dengan orang apa semua. Kita belajar, kita amalkan untuk diri kita. Itu saja, ikhlas untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Untuk mengetahui kebenaran dan kita usaha setakat mampu untuk kita laksanakan pada diri kita. Kita tak judge orang lain kan. Pegang pada sunnah, susah nak pegang sunnah, sampai di level no problem. Masa ni kita cakap I don't care, asalkan Allah tak marah pada aku, I don't care. Sama seperti Nabi cakap ketika Nabi pergi ke Bani Taif, ke kaum Taif. Kaum Taif terima tak dia? Tak terima. 7 hari 7 malam Nabi spend kat sana, semua orang tolak. Last sekali dicampak batu, last sekali dimaki hamun kan. Sehingga Nabi tak tahu mana dia berjalan. Dia tak tahu ke mana dia ni kan. Dia tengok ke atas, nampak Jibril. Jibril kata Allah dah hantar kepada kamu satu malaikat ni untuk kamu minta apa sahaja. Nak suruh 2 gunung yang ada kat sini ni pun boleh. Nabi tak. Nabi kata Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah pada mereka. Itu saja yang Nabi boleh buat, tapi tak boleh buat benda lain lah. Kalau Allah bagi hidayah kan, mereka terima lah. Nabi sendiri tak boleh, apatah lagi kita nak sibukkan diri kita. Tidak, jangan kita jadi tidak cerdik. Orang yang cerdik dia tahu dah benda tu tidak akan kita sampai kerana Nabi dah tunjuk contoh, tak sampai. Yang penting kita sampai kepada dia dah tahu dah. The rest kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan baca, belajar dan sampaikan. Itu saja tugas kita kan. Itu saja. Orang nak label, oh saya tak sakit,
Nabi pun sakit, tetap Nabi pegang. Orang lain tak sakit begitu, silakanlah, ahlan wa sahlan. Kan, be my guest orang putih kata kan. Cakaplah saya tak sakit. Jadi kita lepas ketak apa yang kita genggam tu, jangan sekali-kali lepas. Nabi kata gigit dengan abu alaiha bin nawajiz, gigit ia dengan gigi geram. Itulah pesanan terakhir Nabi Muhammad. Bukan pesanan terakhir tu, tetapi yang disangka, yang dirasa seolah-olah ini pesanan terakhir selepas dia bagi peringatan. Kan, abu alaiha bin nawajiz. Lepas tu ada lagi lepas tu, wa in ta'ammara alaikum abdan habasyian, macam-macam lah. Hadis selepas tu dia Nabi sebut supaya kita taat dan patuh kepada pemerintah. Taat patuh kepada pemerintah yang Islam selagi mana dia yang Muslim, selagi mana dia tidak menunjukkan kekufuran yang jelas. Orang kafir tak boleh taat, kerana ayat Al-Quran penuh dengan ayat yang jelas menunjukkan orang kafir kita tak boleh bagi walak kepada dia, menjadikan dia wali kita, tak boleh. Jelas nak berhujah lagi, tak tahulah, buka Al-Quran lah, sebab benda tu jelas. Maknanya yang kau cakap ni yang mana kita kena taat dan patuh, yang Nabi sebut dalam hadis ni panjang lagi sambungannya tu. Yang tu tak payah sebab dah menjawab soalan abang kan. Kita stick pada soalan, jawapan dia kena mengikut kadar soalan. Yang penting nak jaga kena taat kita kepada pemimpin Islam, kena. Wa in daraba, dalam hadis yang sama, wa in daraba zahrak wa in akhadha malak, walaupun sekiranya dia mengambil harta kamu ataupun dia memukul belakang kamu. Sebab semua ni benda Allah tulis. Dia zalim pada kamu, dia akan ambil balik nanti. Apa yang dia zalimi tu di sisi Allah tidak ada satu pun yang tidak adil. Kenapa kita nak pelik sangat? Kan? Dia paksa apa semua kita buat benda yang buruk, yang apa kita terpaksa kena lakukan kerana dia. Allah akan tanya dia. Faham kan? Kita yang dipaksa, dosa ke tak? Tak dosa, jadi tak perlu bimbang. Asalkan dia masih lagi Islam, kita tak boleh lawan. Ada hikmah di sebalik hadis tu. Banyaklah hikmah yang kita tengok apa yang berlaku jika kita tidak ikut apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi dah tahu benda akan berlaku kerana wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kan? Kita tak nak panjang dalam bab ni. Kita pergi kembali kepada 6 perkara yang masuk balik ke highway tadi. 6 perkara yang kita nak tahu. Sekiranya ada 6 perkara ini, amalan ibadah kita tu barulah dikira mengikut sunnah. Sebab apa kita penting sangat nak tahu ni? Kerana Nabi suruh pegang dengan sunnah. Kan? Pegang dengan gigi garham, jangan lepas. Memang susah kita tengok. Kita akan dianggap melawan arus. Dan bukan mudah, kerana benda-benda yang ada pada zaman sekarang ni tak ada pada zaman Nabi. Tak ada pada zaman Nabi kan. Internetnya, Facebooknya, sekolah zaman sekarang ni macam mana dia bercampurnya, ideologi yang dia sebarkan. Pada zaman sekarang tak ada. Cabaran-cabaran ni tak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW kan. Bagi mereka benda ni tak ada masalah. Cuma masalah mereka pada fizikal. Allah suruh mereka berperang sebagainya kan. Tapi cobaan kita pada ideologi. Bagaimana nak mengawal anak isteri, susah. Kawal orang perempuan susah. Sebab tu Nabi kata kalau seseorang tu diuji dengan 2 orang anak perempuan dan dia menjaga mereka dengan baik. Menjaga tu bukan bagi makan, minum, pakaian. Tak, kita jangan salah faham. Kita ajar dia agama, kita jauhkan dia daripada maksiat, jauhkan dia daripada dosa. Itu baru betul. Sebab bukan mudah untuk menjauhkan anak perempuan daripada dosa pada zaman sekarang ini. Lepas tu Nabi kata siapa yang diuji dengan anak perempuan daripada 2 orang, syurga lah tempat dia. Kalau dia berjaya didik mereka berdua, jauhkan mereka daripada perkara yang haram. Susah. Jangan ingat anak rezeki, tidak. Allah kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kamu, anak-anak kamu adalah fitnah. Jelas ayat tu. Kadang-kadang Allah sebut lagi azwajukum, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Ada antara kalangan isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu musuh kepada kamu. Jangan kita main-main. Jadi itu nak cakapnya ayat Al-Quran, pesanan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sedar. Jangan kita sangka apa yang kita suka, apa yang kita gembira itu semua rahmat. Tidak, mungkin itu ujian. Dan bukan kata mungkin, kebarangkalian besar itu adalah ujian. Kerana Allah kata apa dalam ayat yang lain? Allah kata sesungguhnya dunia ini zina. Kan? Anak wa tafakhurun bainakum, anak-anak, dia kata anak-anak. Amwalukum auladukum zina, perhiasan. Kan? Untuk kamu kita akan suka, kita akan suka ada ladang, ada rumah besar,
ada kereta besar, kan? Ada anak-anak ramai, ada harta benda. Memang itu diciptakan untuk jadi fitnah kepada kita zaman atas dunia ni. Wa tafakhur, kita berbangga-bangga dengan semua ni, tapi kita ingat benda itu adalah fitnah, boleh jadi musuh. Yalah kan? Itu bahaya. Kita tak ambil tahu sebenarnya tugas kita besar. Benda inilah kita nak jadikan hujah di hadapan Allah. Ya Allah, walaupun kami zaman sahabat dulu mereka berperang dan sebagainya, itu pengorbanan mereka kami mungkin kami tak mampu lakukan, tetapi zaman sahabat mereka tak ada fitnah-fitnah begini. Betapa susah kami nak menjaga anak-anak, betapa susah kami nak menghindarkan diri kami daripada ideologi-ideologi yang memakan diri kami, sebenarnya memakan iman kami, menggugat akidah kami. Betul tak? Ini pentingnya ilmu, kerana kita sekarang berperang dengan ideologi. Kita tidak perlu ke badan berbody ke semua. Itu zaman sahabat dulu mereka diuji dengan fizikal, kan? Tetapi zaman sekarang kita diuji dengan ideologi secara mental. Kita perlukan ilmu. Adakah kita dah bagi pada anak-anak kita benda tu, untuk mereka boleh, kan? Untuk mereka boleh selamat pada zaman ni, adakah kita dah bagi? Belum, kau rasa belum. Jadi tugas kita besar tu untuk kita berhujah dengan Allah. Ya Allah, aku ni usaha untuk lawan nafsu aku, seperti mana sahabat berusaha untuk lawan nafsu mereka berperang pada zaman dulu. Orang marah pada aku, orang label aku, orang benci pada aku, tapi aku tetap berpegang dengan sunnah kamu pada zaman ini, dengan sunnah Nabimu, dengan pesanan Nabimu. Ini saja kita boleh jadikan kita sama dengan para sahabat. Kalau kita lost juga yang ni, tak ada apa-apa, sebab kita enjoy semua benda lain. Kita enjoy, kita ada hiburan, kita ada tempat selesa, yang mana tak ada langsung pada sahabat. Betul tak? Kalau kita dengan macam ni juga dan kita tak mahu mengalah secara mental pun, kita tak mahu mengalah, tidak mahu ada usaha juga untuk berpegang pada sunnah Nabi Muhammad SAW, kan? Kita nak nampak kita sama macam orang lain juga, tak nak lost kita punya entertainment dan sebagainya yang lebih berlebihan tu, kan? Tak nak ambil langkah untuk kita usaha macam mana nak didik anak-anak kita dengan ilmu dan sebagainya. Kita lost juga dalam bab ni, kita tak sama lah. Macam mana Allah nak letak kita sama dalam syurga seperti mana Allah letak para sahabat? Mereka telah berkorban dan kita belum, dan Allah Maha Adil. Betul tak? Ikhwan cakap macam ni sebab kita tidak mahu berangan-angan yang kita ni dah jadi ahli syurga. Tak. Itu orang yang tak cerdik. Minggu lepas kita dah jatuhkan hadis orang yang cerdik macam mana, kan? Mereka berusaha melawan diri mereka. Dan orang yang tak cerdik hanya berangan-angan. Mereka enjoy, ikut nafsu, kemudian berangan-angan untuk dapatkan di sisi Allah dengan angan-angan yang besar, syurga dan sebagainya. Tidak. Zaman ini lagi susah. Perang kita dengan nafsu kita, perang kita dengan ideologi luar yang mana kita tak mampu ubah, kan? Yang tu penting. Jadi nak ikut sunnah ni dengan keadaan sekarang susah, dan kita nak tahu bagaimana amalan ibadah kita, sama ada mengikut sunnah ataupun perasan mengikut sunnah. Perasan mengikut sunnah tu maknanya tidak sunnah lah. Tidak sunnah. Tidak sunnah maknanya apa lagi? Keluar juga bidah. Okey, jadi ada perkara. Yang pertama sekali yang dinyatakan oleh ulama, mereka ni dia kaji semua. Bila dia sebut ulama, mereka kaji, dia analisa semua hadis dan dia analisa Al-Quran. Daripada Al-Quran tu dia keluarkan kaedah untuk menentukan, ni kaedah ni untuk menentukan perkara itu sunnah ataupun tidak. Selepas mereka menganalisa, mereka keluarkan 6 kesimpulan. Kita boleh tengok 6 kayu ukur untuk kita boleh tengok sunnah ke tidak. Ada 6 syarat ini, maka dia sunnah, kita boleh lakukan dan kita patut pegang. Kalau tak ada 6 ini, kita kena jauhkan, kerana dia adalah kreativiti yang negatif. Bukan tak ada 6, tak ada salah satu. Kreativiti yang negatif terus. Nombor 1, sebab. Nombor 1 ni kita boleh letak last sekali lah, sebab dia paling susah untuk difahami. Nombor 1 kita nyatakan dulu. Mungkin nombor 1-nya sebab ia dilakukan. Tak syarah lagi ni. Nombor 2, cara, kaifiyah. Sabab, kaifiyah. Nombor 2, kaifiyah, cara benda tu dilakukan. Nombor 3, kadar, miqdar, kadar ia dilakukan. Kalau sembahyang berapa? Zuhur 4 rakaat, tak boleh tambah. Walaupun kalau kita tambah, semua baik, bid'ah hasanah yang tambah, kan? Semua baik baca Al-Quran, kenapa kita tak tambah?
Nampak tu? Mereka bercakap benda orang yang ada akal zikir dia boleh tahu benda salah. Kan? Sebab kalau kita tambah satu rakaat hasanah, kita hasanah tambah bacaan Fatihah, tambah bacaan zikir. Kan? Tapi tidak. Agama kita ini berdasarkan dalil. Agama kita ini bukan ikut akal kita. Nampak baik kita kira baik, nampak jahat kita kira jahat. Tak, bukan. Jadi nombor 3 miqdar, iaitu kadar dia. Nombor 4 adalah jenis. Ini bagi tahu secara ni dulu, tanpa syarahan. Sekejap lagi kita akan syarah jenis dia. Jenis, kalau contoh zakat, jenis-jenis zakat apa yang kena zakat ni? Benda apa yang kita ada kalau kena keluarkan zakat, jenis kan? Kalau nak sembelih hari raya Idul Adha, binatang apa yang kita kena guna? Jenis. Tak boleh datang-datang saya nak sembelih zirafah hari ni kan? Saya nak sembelih kuda, boleh ke kuda? Keledai boleh ke? Rusa boleh? Sebab kena mengikut jenis ni lah kita tak sembelih, kecuali cattle, kecuali binatang yang berkaki 4 dan domestik, lembu kan? Bukankah kalau kita sembelih zirafah tu lagi bagus untuk kampung kita kan? Banyak lagi orang akan dapat manfaat kan hasanah tu. Tapi tidak, bukan menggunakan akal kita. Sunnah ni bukan menggunakan akal kita. Tidak, kerana itulah Nabi diturunkan. Allah utuskan Nabi itu kerana kamu memerlukan Nabi untuk ibadah kamu. Sebab kamu dah ada akal dah. Kalau betul ibadah ni boleh ikut akal, kalau perkara baik kita buat, perkara tak baik kita tak buat, tak perlu Nabi, Allah hantar Nabi. Sebab manusia berfikir sendiri baik atau tidak. Betul tak? Okey. Apa yang pada zaman Nabi tidak dikira agama, maka ia tidak dikira agama pada zaman kita. Tak ada dalam zaman Nabi, maknanya tak ada dalam agama pada zaman kita sepatutnya. Nombor 4 kan? Nombor 5. Nombor 5 mudah. Nombor 5 tempat nombor 5. Ataupun ikutlah nak masuk, sebab tak kisah pun nombor apa pun. Yang penting kita ingat 6. Nombor 5 tempat kan? Tempat mudah. Kamu boleh macam tu. Macam haji. Macam haji, mana ada orang pergi tawaf. Kalau nak tawaf kan, ayo jaga haji tawaf. Tawaf masjid Makkah kan. Sebab jauh nak tawaf, nak pergi sana tak ada tasyirah visa sebagainya. Tawaf masjid Makkah je lah. Jadi itu tempat. Yang last sekali semua boleh teka apa? Masa. Zuhur lah waktu zuhur. Kan solat ni bagus. Solatlah zuhur daripada waktu asar pun. Solat juga zuhur pun, subuh pun. Boleh tak? Tak boleh. Solat macam solat sunat. Kita tak nak cakap yang wajib. Solat sunat. Solat sunat bagus ke tak bagus? Siapa yang cakap solat sunat tak bagus? Tak ada. Tanya budak kecil boleh jawab solat sunat bagus. Dah kalau bagus, sepatutnya kita solatlah setiap waktu kan. Kalau kita nak solat, sebab solat sunat bagus, kenapa kita tak solat sunat selepas asar? Nampak? Sebab benda tu Nabi kata tak boleh, dan kita memang kena ikut Nabi. Nabi penentu syariat kita, bukan kita sendiri. Dan nampak banyak yang bercanggah kan. Maknanya teknik mengatakan benda baik boleh buat, benda baik apa salahnya itu, betul ke salah tu? Salah terus, out. Salah terus, benda baik boleh buat, benda baik apa salahnya? Tak, salah terus. Dalam agama tak ada benda baik boleh buat. Kita kena tanya sebaliknya, kalau benda tu baik, kenapa Nabi tak buat? Itu sepatutnya kita tanya. Kalau betul benda yang kamu kata ni baik, kenapa Nabi tak buat? Betul tak? Sebab Nabi sebaik-baik manusia. Nabi diturunkan untuk memberi penjelasan kepada kita. Kalau betul perkara yang awak kata ni ada kebaikan, confirm Nabi dah buat terlebih dahulu daripada kita. Kalau betul apa yang awak buat ni ada kebaikan, confirm para sahabat lebih dahulu buat kepada kita. Kerana mereka ni lebih bersungguh-sungguh melakukan ibadah, lebih ikhlas. Nabi sebut mereka kita panggil radhiyallahu anhum kan. Mereka ni ada antara mereka yang dah dijanjikan syurga. Maksudnya perkara yang mereka lebih bersungguh-sungguh daripada kita untuk melakukan perkara baik. Kalau betul perkara ini baik, pasti sahabat dah buat mendahului kita. Jadi tak ada masalah untuk kita dapatkan dalil kalau betul perkara itu baik. Contoh macam sambut Maulidur Rasul lah kan. Bila kau cakap macam tu tadi tu, dah terasa dah ada him tu kan, tapi tak nak sebut lah.
Kita tak nak sebut itu sebab kita tak nak orang, kita bukan nak menjauhkan orang atau mengutuk orang, menghina orang. Tak, kita dah tahu benda itu salah, kita tinggalkan. Kamu nak buat, kamu sediakanlah dalil antara kamu dengan Allah. Sebab yang akan menyoal kamu esok-esok bukan saya. Tak payah bagi dalil pada saya. Bukan saya yang akan nak judge kamu masuk syurga ke masuk neraka. Siapa yang judge kamu? Allah. Jadi bagi saya tak jumpa dalil, saya tak buat sebab saya tak dapat nak berhujah dengan Allah. Allah kata tanya dalil, kan? Dan kamu kata boleh buat, ahlan wa sahlan kamu buat, tapi kamu at least sediakan dalil bila Allah tanya. Tapi dia buat bukan consider ibadah. Mana ada orang bukan consider ibadah? Cuba tanya je, kalau dia buat maulid itu, kalau dia buat maulid, dia buat kerana apa? Cuba tanya. Kalau dia tak consider ibadah. Tak. Bukan cara, bukan niat dia ke tak. Perbuatan dia itu, kenapa dia buat? Sebab kita nak determine sekarang ni, kita nak consider ibadah ataupun tidak. Bukan kita yang menentukan ibadah ataupun tidak. Perbuatan tu akan menentukan dirinya ibadah ataupun tidak. Kalau dia lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, okey, dan mengharapkan pahala, jadi ibadah. Walaupun dia buat atas niat nak happy-happy, kerana gembira. Dan bergembira dengan Nabi adalah ibadah. Sayang kepada Nabi adalah ibadah. Betul ke tak? Allah suruh kita sayang kepada Nabi. Allah kata, Nabi sendiri kata dalam hadis yang semua orang dah dengar, Umar kata, wahai Rasulullah, aku menyayangi engkau adalah orang yang aku paling sayang kecuali selepas diri aku. Lepas tu Nabi kata, la ya Umar, an tuhibballaha wa rasulahu, kamu hendaklah menyayangi Allah dan Rasulnya lebih daripada antakunallahu wa rasulahu ahabba ilaika min waladihi wa walidihi. Ni sebutan lain lah, sebutan dia punya pronoun dia lain. Hendaklah seseorang itu mengasihi Allah dan Rasulnya melebihi ayahnya ataupun anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua orang dia kena lebihkan. Maknanya termasuk diri dia kena lebih menyayangi Allah dan Rasul. Maknanya ibadah kita menyayangi Nabi ni. Dan kamu buat maulid kerana kamu sayang ke bukan kerana kamu sayang? Kerana sayang, jadi ibadah ke tak? Ibadah, tak ada. Orang kata buat maulid bukan niat ibadah, tak ada. Kamu tak niat pun, maulid adalah ibadah. Kerana kamu buat dia kerana kamu sayang pada Nabi dan menyayangi Nabi adalah ibadah. Nak kata apa lagi? Betul tak? Tak ada orang buat maulid bukan ibadah. Dia buat maulid kerana dia nak dekat dengan Allah, nak pahala, dan kerana dia menyayangi Nabi. Lainlah orang yang buat maulid tu, dia sebut nama maulid tapi dia happy dengan kematian Nabi. Sebab Nabi pun wafat pada 12 Rabiul Awal, dan itu yang bukan Nabi pun wafat, Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Dan 12 Rabiul Awal, kita buka Rahikul Maktum pun dia sebut 12 Rabiul Awal itu bukan dah maknanya pandangan itu dah tertolak, kerana kita tengok kepada cuma hari Isnin kan? Yang hari Isnin tu jelas. Nak cakapnya ada mana Rasulullah berpuasa hari Isnin. betul, Rasulullah kata Rasulullah berpuasa. Antara sebab dia berpuasa adalah hari Isnin tu bagi dia special kerana dia dilahirkan pada hari Isnin. Tadi sebut benda lain lagi. Dia sebut benda lain lagi, bukan itu sahaja. Kan? Kalau betul nak ikut puasa setiap hari Isnin. Nabi tak pernah buat satu hari. Dan ingat kat sini, sambutan-sambutan ni hari raya ke tak? Sebab dia berulang setiap tahun, kita panggil annual kan? Annual, setiap tahun hari raya. Macam hari raya, kenapa dipanggil hari raya? Dipanggil Aid kerana dia ya'ud fi kulli sana. Dia kembali setiap tahun dia sambut. Hari raya, orang puasa ke tak puasa? Bahkan haram puasa pada hari raya. Kalau Nabi nak manusia rayakan hari kelahiran dia, Nabi puasa ke tak pada hari kelahiran dia? Faham kat situ? Nabi sendiri berpuasa menandakan Nabi tak mahu orang menganggap hari kelahiran dia sebagai hari raya. Sebab Nabi puasa. Bila puasa diharamkan pada hari raya. Faham tak? Jelas kalau orang gunakan akal. Faham tak? Benda ni tak perlu syarah sebenarnya, sebab kita kalau nak hidayah, kita dah ikut. Cuma yang Ikhwan nak jelaskan tadi, ada orang dia salah anggap, dia ingatkan dia buat benda itu bukan atas dasar ibadah suka-suka. Tidak, kerana menyayangi Nabi adalah ibadah yang disuruh. Bahkan Umar, Nabi tegur dia. Nabi kata tidak, Umar. Bila Umar kata sekarang anta ahabba wallahi anta ahabba ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah,
engkau lebih aku sayangi daripada diri aku. Lepas tu Nabi kata, al-an ya Umar, sekarang barulah kamu beriman. Hadis tu Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman seseorang kamu kecuali aku menjadi orang yang dia paling sayang lebih daripada diri dia, lebih pada anak dia, dan lebih pada ayah dia, dan lebih daripada semua orang. Faham kan? Tidak ada orang yang menyambut, tidak ada Maulid Nabawi kecuali ia adalah ibadah, dan ibadah memerlukan dalil. Kalau kita tak ada dalil, ibadah itu adalah haram. Ada dalil kita nak buat tu. Menyayangi Nabi adalah ibadah, dan kena tahu cara menyayangi Nabi. Cara nak buat ibadah menyayangi Nabi macam mana? Allah sebut dalam Quran, in kuntum tuhibbunallah, kiranya betul kamu sayang kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikut aku tu ikut siapa? Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu cara kita nak maulid. Itu cara kita nak maulidnya. Ikut sunnah Nabi. Kalau kita sayang, pasti kita akan mentaati dia, kan? Dan kita tak akan buat sebab dia tahu hari kelahiran dia. Dia tahu hari kelahiran orang lain pun dia tak pernah sambut. Sahabat tak pernah sambut. Yang menyambut hari lahir adalah orang Nasrani. Bahkan itu amanah ibadah mereka. Menyambut hari lahir adalah amanah ibadah mereka. Mereka sambut Christmas kerana kepercayaan mereka pada hari itu Nabi Isa dilahirkan. Walaupun kita tahu salah, cuma kita nak cakap amalan menyambut hari lahir adalah amalan Nasrani, dan kita disuruh untuk panggil, tak boleh sama. Okey? Tak boleh sama dengan mereka, menyanggahi mereka. Kita disuruh untuk mencanggahi mereka. Faham kan? Jadi kalau nak ni, Allah kata apa? Fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, kamu akan disukai oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja kita nak maulid, kita ikut sunnah Nabi. Imam Syafi'i kata, tu'sihi thumma taz'umu hubbahu, kamu inna dhalika fil qiyasi syani'u, in kana hubbuka sadiqan la arahtahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Syair Imam Syafi'i kata, kamu mendakwa diri kamu menyukainya, menyayanginya, kemudian kamu ingkar terhadap perintahnya. Kita kata kita sayang Nabi, kan? Sunnah Nabi kita tak buat, larangan Nabi kita buat. Inna dhalika fil qiyas syani'un, sesungguhnya benda ini kalau kita gunakan kias akal kita, tak masuk akal, kan? Kita kata kita sayang, kita tinggal apa yang dia suruh. Kita kata kita sayang, kita langgar apa yang dia larang. Masuk akal tak sayang? Tak masuk. Lepas tu Syafi'i kata lagi dalam syair dia, bersyair, in kana hubbuka sadiqan, sekiranya kasih sayang kamu itu benar, betul, kan? La ata'tahu, pasti kamu telah mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya orang yang sayang kepada seseorang, dia akan taat patuh kepadanya. Betul tak? Kita yang sayang pada seseorang tu, dia cakap apa? Oh, tak apalah, sami'na wa ata'na. Betul tak? Kalau betul kasih sayang kita. Jadi kalau betul, kita ukurlah sayang kita pada Nabi Muhammad SAW ataupun tidak. Kalau kita sayang, kita akan ikut sunnah dia. Kalau kita sayang, kita nak diri kita ni kelihatan seperti dia, kan? Kalau kita sayang, kita tak tinggalkan sunnah dia dan tak lakukan benda yang makruh pun kita tak nak buat, yang Nabi tak suka pun kita tak nak buat, sebab kita sayang pada dia. Betul kan? Jelas tu. Jadi ada 6 perkara tadi nak dah pukul 10 dah ni. 6 perkara ni InsyaAllah kita boleh sambung penjelasan dia, syarahan dia pada minggu hadapan. Dia cepat noding cuci ni. Masa tu jelas. Masa Zuhur, masa nak buat haji sebelum Zulhijjah. Okey. Hadis ni panjang ni, kita ni rasa macam rugi kalau tak habis. Kita habiskan hadis ni kemudian habis. InsyaAllah sempat. Habiskan hadis ni. Kamu apa hari dah? Okey. InsyaAllah kita sambung di minggu hadapan. Hadis ni maknanya kena ulang balik minggu hadapan. Tapi lagi dia cepat hari. Oh, mungkin. Yang penting kita recap balik. Kita recap sebelum kita habiskan majlis kita ni.
kita recap benda yang paling penting dalam hadis yang terakhir pada hadis tadi. Kita faham Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pandai bahasa Arabnya, dan bila dia bercakap sesuatu dia maksudkan perkara tersebut, dan dia telah sebut semua. Dalam hadis lain pun ada pasal perkara yang negatif creativity ni kan, dia ada sebut semua. Bila dia sebut kita tahu dia maksudkan, sebab dia bukan budak-budak bila dia pilih bahasa dia kan. Kemudian Nabi sebut sembahyanglah kamu dengan cara ini dalam semua sembahyang kamu. Maknanya sembahyang kita should be seperti hadis tadi, kecuali jika ada dalil yang bercanggah yang menyatakan sebaliknya. Faham kan? Itu yang paling penting sekali. Kita kena ikut apa yang Nabi Muhammad SAW kata, seperti mana dia kata. Okey, jadi kita tangguh pelajaran hadis seterusnya pada minggu hadapan. Harap-harap apa yang kita sebut hari ini masuk ke hati kita, masuk ke jiwa kita, untuk kita amalkan, dan kita harap ada manfaat yang kita bawa balik daripada majlis ilmu ini. Dan kita harap apa yang segala apa yang kita amalkan, kita usaha untuk mendapat ilmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditukar kepada ganjaran dan bukan kepada dosa ataupun perkara yang sia-sia. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. العصر في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.